Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang saya ucapkan kepada semua hadirin yang masuk ke kita punya malam ni majlis. Alright, yang pertama-tamanya saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, terutamanya kepada ahli-ahli yang bakal menjadi ahli-ahli keluarga Alhamra Group. Okay, alright. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang. So, tanpa meninggalkan masa, sebelum kita start majlis ni, izinkan saya untuk bacakan doa sedikit untuk memberkati majlis. Right, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah Tuhan kami, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami mohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada-dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan ilmu pengetahuan yang berguna untuk agama bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis pada malam ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, kami memohon kekuatan dan hadrat-Mu, Ya Allah, supaya kami yang hadir pada malam ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan dan bukakanlah hati kami untuk menjadi perundi takaful yang amanah dan sentiasa berjaya. Dan kami pohon perlindungan daripada Engkau, Ya Allah, daripada melakukan segala keburukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah akhlak kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, guys, malam ni sebenarnya malam yang bertuah sebab kita sendiri akan dengar sharing daripada grup manager kita sendiri iaitu Encik Umaizi dan juga speaker yang seorang lagi iaitu yang newly promoted iaitu UM Rahman. Ya Rahman ada Man? Okey, ada. Alright. So, izinkan saya sebelum kita start ni saya nak ulas sedikit maksud tajuk kita pada malam ini. Okey, income stagnant, bonus sendu. Okay, kepada yang kurang jelas tu, mari saya perincikan sikit apa yang dimaksudkan dengan sebalik tajuk kita pada malam ni. Alright, income stagnant, gaji sama, bonus sendu, tak ada bonus. Okey, sebagai contohlah saya ambil teammate kami sendiri. Saya tak nak sebut nama dia, tapi Encik Umaizi, UM Rahman semua tahu. Alright. Ada salah seorang daripada teammate kita yang keluarga ahli Alhamra ni kerja dah 4 tahun. Tapi gaji banyak tu je. Dah lah gaji banyak tu. Bonus pula tak ada. Okey, memang tak naik-naik. Tak ada langsung bonus. Okey. Bayang bonus pun tak nampak. Apatah lagi sekedepuk masuk dalam akaun. Alright. So, mungkin tu belum rezeki dia lah untuk dalam kerja yang sebelum ni dia tak ada bonus, tapi dengan buat takaful ni, okey, dahlah gaji tu sentiasa naik setiap bulan. Memang confirm naik setiap bulan. Itu belum termasuk lagi dengan bonus-bonus yang agensi bagi, bonus-bonus yang daripada GetB sendiri bagi. So kepada anda yang dengar sharing malam ni, tolong ambil ilmu malam ni apa yang disampaikan oleh GM Umaizi dan juga UM Rahman. Okey, korang selitkan dalam minda korang yang korang boleh buat. Okey, satu je kena ingat. Dalam Great Eastern Takaful Berhad, kita ada satu tagline. Tagline ni tahun ni baru dibuat. Okey, saya bagi tahu siap-siap. Tagline dia senang je. Believe, make it happen. Kita percaya, kita buat sampai jadi. Itu je sebenarnya. Alright? So, tanpa melengahkan masa, saya nak jemput speaker kita yang pertama iaitu Group Manager Alhamra Group iaitu Encik Umaizi untuk memberi sedikit dia punya talk dan juga inspirasi. Okey, seterusnya dapat menaikkan semangat-semangat korang yang dengar malam ni supaya berminat untuk jadi perundi takaful. Alright, dipersilakan Encik Umaizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Farhan, MC kita malam ni. Baguslah opening remark malam ni kan. Kena dengan tajuk kan. Okey, of course saya amat menghargai kita ada partisipan daripada kawan-kawan yang baru yang insya-Allah akan join Alhamra selepas ni, GetB, Alhamra GetB. So sebenarnya hikmah daripada COVID
pandemik sebenarnya kalau sebelum ni bila buat BOP, bila buat sesi sharing macam ni, tak ada online ni. Sebelum ni semua kita buat secara offline. So kalau you all nak dengar tentang potensi nak jadi ejen takaful ni macam mana, nak kena pergi sama ada kita buat dekat Menara Greyston ataupun di agensi office Alhambra di Kajang lah. Tapi itulah kata setiap ujian Allah bagi ni dia pasti ada hikmah untuk kita kan. So bila berlaku COVID tahun 2020 tu, kita dah mula membiasakan diri untuk start cari online punya tools. So bukan saja agensi sebenarnya start online tools, company sendiri. So memang saya agak macam appreciate sangat, bukan appreciate pandemik, tapi appreciate bila kita selari. Sebab saya sendiri telah buat online daripada 2012 bila saya join GapB ni. Tapi bila company sendiri sekarang ni provide online platform untuk segala-galanya, jadi macam syukur alhamdulillah dipermudahkan urusan untuk kita lebih lagi berjaya dekat industri takaful lah. Saya cerita industri takaful lah. So malam ni saya akan bercerita tentang ini objektif yang akan saya cerita. Of course untuk kenal siapa saya sebenarnya, dan kenapa kerjaya sebagai usahawan takaful, kenapa saya patut pilih, kenapa saya pilih dan kenapa you all juga patut consider untuk pilih. Lepas tu kenapa perlu pilih Grayson Takaful Berhad. So ini sebenarnya agak penting juga sebenarnya. So bila kita nak bersama-sama dengan industri takaful ni, dia berbeza dengan industri jualan yang lain sebab kita kena kekal bersama sebab kita ada klien kan yang kita akan jaga komitmen diorang lah sebenarnya. Komitmen dengan diorang. Lepas tu kenapa agensi dan bagaimana agensi Alhambra ni yang akan bantu you all untuk bimbing dan berjaya dekat Grayson Takaful. So ini adalah objektif. Mudah-mudahan saya dapat sharing selama setengah jam. Semua saya pass kepada UM Rahman lah. Okey, sedikit tentang saya. Saya belajar dan saya matrikulasi dan kemudian saya ke UIA pada tahun 1997. Saya buat degree. Matrikulasi tahun 1997 ni adalah first year saya di UIA. Masa ni kampus ni baru lagi dan saya graduate tahun 2001. Time ni dan saya rasa bukan time ni lah, semua orang bila dia masuk universiti tak ada seorang pun nak bercita-cita jadi seorang prodin takaful, masuk industri takaful. Dan alhamdulillah graduate pada tahun 2001. Bila graduate saya bekerja. Bila bekerja dalam bidang corporate, so kita nak meningkatkan lagi career path kita ni, saya sambung buat master. Sebab master di UUM, master dalam Human Resource Management. Sebab bila saya bekerja, saya specialist dalam Industrial Relations Law kan. So bila dalam IR ni ada kaitan sikit dengan Human Resource Management, dan of course intention saya nak jadi head of department dalam bidang HR. Sebab bila seorang graduate law, kita ada advantage bila kita ada HR background, jadi cepat untuk kita naik lah. So situ intention saya, dan one day saya bercita-cita sebenarnya nak jadi seorang CEO. Sebab tu bila ambil master ni, saya pastikan saya ambil master yang cukup okey untuk saya sambung terus ke PhD. So tahun 2010, saya 2008-2010 saya convo master. So ini convo sewaktu di UIA dan 2010 di UUM lah. Belajar di UUM KL. Dan 2001 ni saya mula bekerja di Malaysian Employers Federation. Boleh dikatakan ini adalah sebenarnya memang 100% saya buat litigation dalam industrial relations, industrial court dan labour court. So maksud saya represent employers, yang mana employers ni diwakili oleh Association of Employers, kita panggil Malaysian Employers Federation. So saya defend employers lah, yang mana employers ni disaman oleh pekerja. Kalau in case kalau pekerja tu dibuang kerja, dia claim unfair dismissal, so saya akan represent employers. So yang agak jahat lah sebenarnya kan, represent employers. Tapi itulah sebab kita kerja kan. So tu bila kerja sama 5-6 tahun dan saya ada pengalaman, dan saya pun bolehlah berhijrah ke company lah dan jadi in-house sebenarnya. Still relate kepada bidang industrial relation juga human resource lah. Dan ini adalah employer terakhir saya pada 2011. Shared Service Standard Chartered Bank, terkenal sebagai Scope International Services. So yang ni adalah tahun 2011 ni kira dah hujung tahun sebenarnya. Saya punya last day dah hujung bulan 11. So kisah saya sempat bekerja sebenarnya dalam 6 company sepanjang 10 tahun tu. So saya simpan business card yang 4 ya. Bermula kat sini lah, Malaysian Employees Federation, dan last dekat Scope International Malaysia Zona Berhad. So saya pernah kerja dekat Free Saing Campina, BCD.
Dia juga pernah kerja dekat RHB Bank lah. Semua tengok ini, semua dalam title saya semua berkaitan dengan industrial relations ataupun human resource. IR adalah part of the HR services untuk company lah. So itu saya punya background dan saya join Great Eastern Takahul pada tahun 2012. Kerjaya saya kira start zero lah sebenarnya dalam bidang keuangan ni kan, dalam bidang kat GapB ni sebab saya buat part time tapi bukan dengan GapB. So saya buat part time dengan operator lain, so macam tak ada jelas sangat apa kita pun saya punya path kan. So bila saya resign tu baru saya fokus lah nak buat kat sini dan pencapaian terbaik saya dekat GapB ni pada tahun 2019 saya dapat Chairman Award untuk Group Manager. So time ni adalah time 2019, 2020 ni memang dah COVID kan, so dia tak ada award ceremony apa lah, so dia keluar paper saja. Dan saya nak cerita juga sikit ni untuk you all, kenapa sebenarnya apa yang menyebabkan saya ada big why saya nak keluar daripada dalam pekerjaan. Sebab dalam masa 10 tahun kita bekerja kan, saya percaya kat sini pun ramai yang bekerja, ramai yang ada pengalaman bekerja menggaji kan. So kita tahu bagaimana kerja kita, of course lah kita ada job scope, kita ada duties kita kan. Dia akan datang dengan sama ada kita selesa atau tidak bergantung pada kita punya type of personality. Kalau jenis saya adalah seorang yang tidak suka dikongkong oleh orang lain. So jadi kini walaupun saya dapat kenaikan pangkat cepat, kalau tengok saya punya title tadi memang senior manager. Tapi walaupun saya naik pangkat cepat, tapi tetap juga saya ada boss kan, sampai at the end tahun 2011 tu saya meeting bersama-sama juga dengan CEO semua di company tu, macam diorang pun sebenarnya perlu ada satu direction daripada another boss. Of course lah dia punya board director. Jadi saya terdetik kan, sampai bila tak kalau aku jadi CEO nanti pun akan jadi macam ni. Memang nak tak nak kita terpaksa lah sebab dia punya structure organisation tu sebegitu kan. So jadi inilah sebenarnya saya decide tahun 2011 saya terfikir kan, kalau saya makin lama saya berada dalam industri pekerjaan yang mana tak sesuai dengan jiwa saya, mungkin orang lain sesuai tapi bagi saya tidak sesuai. Jadi so, malam ni saya nak menceritakan pada orang-orang yang ada jiwa sama dengan saya untuk start dulu. Tak perlu macam saya buat full time terus sebab mungkin saya mengambil risk yang besar kan. So you all buat part time dulu sebab di agensi ni kita dah provide satu platform yang bagus untuk part timers bermula. So jadi sekarang ni just follow je. Jadi saya cerita ni kenapa saya keluar, sebab saya ada big why. Sebab big why saya adalah of course saya nak satu time tu bila saya bekerja sebagai senior manager, gaji saya tu 13,000. So memang besar lah pada tahun 2011 kan. So expectation employers terhadap kita tu dia akan berganda-ganda. So bila kita bekerja kita ada subordinate dan juga kita ada tanggungjawab lain kan. So memang expectation dia adalah bukan sekadar waktu 9 hingga 6. So expectation juga adalah sebelum kita balik kerja ke rumah dan kita kena buat juga. So saya fikir adakah ini sebenarnya yang saya inginkan. So saya percaya ramai juga sebenarnya terdetik, takkanlah selama-lamanya nak macam ni kan. So jadi sekarang ni saya pun decide untuk fikir dari segi pendapatan, mungkin baru sebenarnya dah okey pun time tu kan pendapatan sebanyak tu, dan saya ada keluarga yang makin besar. Keluarga ni perlukan saya bersama-sama sebab saya nak tengok kat sini saya ada anak berapa orang kan, so boleh kira lah berapa orang kan. So time tu saya bekerja ada anak 4 orang kan, so ramailah masa tu, so usia pada 34 tahun kan. So jadi macam nak masa dengan family, dan saya memang fikirkan yang paling saya fikir adalah kalau hari Jumaat saya pergi solat Jumaat di office, kedudukan office rumah tu jauh. Macam mana anak saya selalu fikir macam ni sebab time tu anak saya baru darjah 1, okey lah tak pergi Jumaat kan. Saya fikir bila besar nanti, bila anak saya dah umur 10 tahun, dah 9 tahun wajib sembahyang semua kan, macam mana, itu concern saya sebenarnya. Saya fikir, saya kata macam mana baik saya kena kerja sendiri kan. Yang alhamdulillah saya decide lah untuk keluar sebabkan oleh saya keluarga juga. Dan of course kepuasan kerjaya ni very subjektif. Tapi apa yang saya telah alami sebenarnya kalau ikutkan, memang saya syukurlah apa yang bila saya bermula sebagai consultant dekat Malaysian Employees Federation yang represent employees, saya ada kepuasan kerjaya. Memang majikan memang sentiasa appreciate, bagi recognition, bagi increment yang bagus. Tetapi dia lain macam kepuasan dia adalah, kepuasan dia ada limited sikit. Sebab tu bila saya bandingkan dengan apa yang saya buat sini, jadi saya cerita bagaimana kepuasan dia tu memang sesuatu yang kita capai apa kita nak, dia tak ada limit. Bukan ni sebelum ni dia ada limit kan. Kepuasan kerjaya bukan sahaja segi bentuk reward dan compensation dan benefit. Kepuasan kerjaya juga ialah
kita target sesuatu kita nak capai, dia tak ada hak untuk kita buat. Kalau kita berada di satu organisasi, kita ada kekangan-kekangan dia. Kita terpaksa melalui board writer, kita terpaksa melalui ada approval tertentu. So itu sebenarnya bezakan antara dunia alam pekerjaan juga sekali dengan dunia yang bekerja sendirilah sebagai usahawan takaful. Dan bila saya menjerumuskan diri dalam bidang ini, yang mana sebelum kita tengok saya adalah seorang dalam bidang undang-undang kan, so industrial relations, human resource. So saya tak ada pengalaman dari segi qualification, pengalaman dan juga qualification lah. Dan saya seorang yang jadi memang saya nak seorang yang qualified. So saya enroll untuk program Islamic Financial Planner. Kalau you all pernah dengar sebelum ni kita panggil Financial Planning FP tu kan. So ini ada Islamic Financial Planner. So maksudnya dia just fokus kepada Islamic lah. Jadi bertepatan dengan apa yang saya belajar dekat UIA tu. Jadi saya masuk dia dari modul tu memang seronok untuk saya belajar lah sebenarnya. Dan of course benda ni dia lebih kepada teori bukan praktikal. So jadi orang-orang yang melibatkan diri dalam bidang financial services macam unit trust takaful memang bagus untuk enroll program. Jadi kita seorang ada macam qualified. Walaupun saya tak join sebab basically kalau ada IFP kita boleh join financial firm untuk jadi dia jadi tapi kita tak boleh type dengan kita boleh jadi ejen takaful lah. Sekarang kita boleh buat full fledged financial planning services. Jadi saya tak enroll for that sebab saya fokus untuk berada di agency type Grayson takaful lah sebab saya rasa sebab saya nampak peluang untuk saya earn duit lebih tu ada kat sini sebab kita tengok history kan orang-orang sebelum ni kan. Jadi itu saya pilih untuk berada di Grayson takaful dan saya tidak memilih untuk buat full portfolio of financial planning. Okey, bila saya ada IFP, dan saya memang daripada 2012 saya banyak menggunakan online marketing. Of course Facebook lah, time tu Facebook yang famous kan. Jadi bila saya banyak buat sharing, bila kita banyak buat sharing kat Facebook tahun 2012 tu, ada juga orang sharing. Time tu juga Azizi Ali pun sharing, Ifai sharing. Jadi saya macam admire sebab dengan dia orang lah sebenarnya. Selalu keluar TV, selalu keluar sahabat kan. Saya fikir, aku nak start sharing, mana tahu one day ada rezeki kan nak keluar TV macam ni. So saya just bercerita tentang keuangan sebab memang kebetulan memang saya pun minat bidang ni. Saya pun banyak membaca buku daripada dulu lagi. Saya subscribe Personal Money daripada zaman kerja ni kan, banyak baca majalah. So bila ambil enroll untuk IFP, dapat IFP, jadi saya banyak sharing melalui FB dan juga saya cerita tentang di blog. Jadi direzekikan untuk saya dipanggil untuk bagi sharing dekat rancangan Selamat Pagi Malaysia TV1. Lepas tu ada beberapa program yang live dikeluar di TV ni, dia pernah jemput saya. TV ni dia punya tips nak keluar senang. Sekali diorang panggil, kalau kita bekerjasama diorang yang panggil kerap berkali-kali panggil. Sebab apa? Sebab benda ni keluar live kan. Jadi diorang nak orang yang betul-betul on time datang. Ini dululah, sekarang ni saya tak sure lah sebab saya pun memang dah stop lah sebab agak leceh juga nak keluar TV ni. Dia memerlukan kita punya persediaan tu lain sikit sebab nak keluar live. Berbanding dengan yang bila saya diminta untuk tulis artikel dekat Surat Khabar, ini lebih seronok sikit sebab bila saya banyak menulis dekat blog ahmadumazi.com satu masa dulu lah. Sebab dulu Facebook dan blog kan. Kalau tengok sekarang dah lama dah saya tak tulis kat blog ni. Bila saya tulis di Surat Khabar, jadi wartawan Surat Khabar ni tengok tulisan saya dan diorang dia tak bagi lagi tu yang saya. Dan diorang panggil untuk saya menulis topik-topik diorang bagilah. So saya tulis of course berkaitan dengan keuangan lah, tentang secrets, tentang keperluan kereta, hutang, banyak artikel-artikel tulis. Dan saya time ni saya rasa macam seronok sebab saya juga diminta tulis tentang insurans berasaskan syariah Islam. So inilah artikel yang saya rasa jarang sebenarnya kita diminta untuk share tentang takaful di Harian Metro. So ini sebenarnya dia rintitan daripada saya admire dengan Azizi Ali juga time tu Irfan Ghairi yang selalu keluar kan. Saya kata, macam mana nak keluar kan, kena bayar ke tak kena bayar? Rupanya tak kena bayar sebenarnya bila kita banyak sharing. Dan kebetulan masa tu Facebook saya viral, so reporter ni nampak apa kita share. So diorang panggil kita untuk menulis. So ini kena genuine lah tulisan kita, bukan yang plagiat kan. Okay. So
itu adalah cerita saya lah, panjang pula cerita saya kan. So kemudian saya pergi pada next topik, kenapa sebagai seorang purina takaful. So ramai yang kat sini masih lagi baru kan, so nak tahu kenapa jadi purina takaful kan. Kita bila kita terlibat dalam bidang ni, dia adalah satu bidang perundingan keuangan Islam. Dia berbeza dengan conventional style kan. Perancangan keuangan Islam ni agak unik kan, sebab kalau dia membezakan, kita ada bahagian penyucian. So yang kalau yang konvensional tak ada penyucian, zakat lah, kita juga zakat. So tapi dari segi konsep piramid lain sama, bila kita earn, kita simpan dan kita belanja. Dan kita sebagai dalam bidang takaful ni, kita berada di tempat piramid untuk perlindungan, protection. Dan selalu orang dia suka melabur dulu, dia tak protect dia punya aset, income. So sebab tu sekali tugas seorang pening takaful lebih memberi kesedaran pada orang tentang keperluan untuk ada protection, perlindungan, baru kita fikir untuk melabur kan. Lepas tu of course perincian ni dari segi zakat, income kita dapat ni, dia ada purification, sebab tak semua benda yang kita buat ni, sebab kita nak benda ni barakah, so kita buat purification. Of course dari segi estate distribution, Islam ni berbeza dengan Muslim lah. So ini adalah bahagian yang full-fledged of financial planning, tapi kita fokus pada ini saja untuk protection, perlindungan. So untuk itu adalah kita ada sedikit, kita ada knowledge as a whole, kita fokus pada financial risk planning, dan inilah sebenarnya yang kita beri manfaat kepada orang lain. Kita bantu orang lain untuk provide apa dari segi financial risk planning, dari segi penyediaan hibah takaful. Kita selalu dengar apa itu hibah. Hibah adalah hadiah lah. So konteks kita pening takaful, apa yang diberikan dia adalah takaful atau perlindungan takaful. Sekiranya berlaku kematian, dan apa yang akan dapat pada waris adalah hadiah berbentuk pampasan duit. Di mana duit ni tak perlu diberikan secara faraid. Dan ini memang satu manfaat yang sebenarnya superb berbanding dengan yang benda-benda lain. Contoh kalau ada cash perlu melalui faraid, aset lain perlu faraid, riba takaful tak perlu faraid kan, dia dalam bentuk instant money untuk family. Dan of course orang ramai juga manfaat kita beli bentuk medical card. So medical card memang famous sebab orang suka kita boleh guna terus, time kita tak perlu meninggal kan, masa hidup kita boleh guna. Dan of course untuk kita manfaat orang juga dari segi income reduction, menggantikan pendapatan family kepada breadwinner of family kepada family. Dan contoh sekarang ni kalau berlaku critical illness kepada peserta orang yang dilindungi, so dia orang dapat income replacement untuk family, ataupun kalau berlaku kematian, family akan dapat income replacement daripada kematian bapa lah ataupun ibu yang mana breadwinner of family. Jadi kalau kita tanya itu benefit ada tak sebelum ni yang kita orang sendiri, ni bukan orang lain so daripada saya sendiri, ini saya sendiri, ada tak bukti kan. So ini adalah tuntutan medical card banyak, dan saya tunjukkan sini tuntutan medical card yang paling besar dalam sejarah lah. Sejarah saya saja sebenarnya, sejarah agensi Great Eastern Berhad, sebab GAP ni bagus je plan GAP. Kita ada plan medical card yang dulu-dulu pun tahun 2017 kita coverage kita dah tinggi. Masa time tu orang coverage baru 60,000, 100,000. Kita dah provide coverage setahun 1.32 juta. Lifetime unlimited, maksud limit penggunaan tahunan. So untuk ni klien saya ni, dia masuk ward pada tahun 2020 akibat komplikasi daripada dikena virus tanah, juga ada kencing manis, diabetik. So dia kena masuk ICU selama 38 hari. Tengok sini ICU 38 hari. So bila ICU 38 hari ni, kalau di hospital kerajaan, of course lah tak adalah kos sangat, tapi kalau masuk dah hospital apa ni maksudnya? KPJ Damansara Specialist Hospital. So bil dia berapa? Bil dia sebanyak 468,000. Ni bukan 4,600 tau, 468,000. Boleh beli sebuah kereta Mercedes GLE 450. So memang satu macam orang terkejut cakap, biar betul bil ni mahal. Ya betul lah, dia tak tipu sebab 38 hari. Dan bukan hospital sengaja-sengaja charge 38 hari ke ICU memang kos mahal. Dan penyakit ni memang very rare, memang tak ada kat Malaysia. Dan bagus dia, Great Eastern Takaful berbayar. Kalau kita pernah dengar sebenarnya operator lain ada isu GL decline dah tak dapat semua kan, tapi kita bayar, maksudnya klien tak adalah perlu keluarkan duit dia semua untuk 40,000 ni. Great Eastern terus direct, terus direct bayar kepada hospital. So kalau tanya berapa yang klien ni bayar,
caruman yang dibayar oleh klien ni hanya satu kos RM100.50 sahaja sebulan. Dia ambil plan medical card standalone. So murah sebenarnya. Kalau dia bayar tu memang bukan dengan dia punya ni lah, dia punya claim tu tinggi sangat. So ini adalah klien saya sendiri. Dan kemudian ini adalah untuk claim kematian, claim kematian 1 juta. Claim kematian 1 juta, kalau tengok sini, ada ke orang dah pernah claim 1 juta kan? Ya, ada claim 1 juta kan. So memang real lah, bukan tipu-tipu. Maksud dia meninggal, family dapat 1 juta. So yang ni lagi menarik sebabnya bukan menarik sebab meninggal, sebab menarik sebab tempoh dia ambil dan tempoh dia meninggal tu cepat. Sebab tak ada orang yang boleh jangkakan bila kita meninggal kan. Tak adalah. Saya pun tak tahu bila saya meninggal kan. So jadi dia ambil pada Jun 2020. Jun 2020 dan dia meninggal pada Januari 2021. Kemalangan lah. So bila kemalangan dia dapat double compensation untuk kesnya. So total dalam masa 7 bulan ya, dibayar berapa? Dia bayar bulan-bulan baru RM235. Family dapat sebanyak 1 juta. So ini real case yang dapat case hibah takaful. So bapa orang family lah. Dan untuk tuntutan critical illness pun ada, dapat 500,000 critical illness. So macam-macam sebenarnya. Jadi sekarang ni kita bantu orang dari segi benefit. Kan kita bantu orang dari segi benefit. Dia kan ada orang yang terkesan, family terkesan. So satisfaction tu memang amat tinggi bagi kita berjaya claim lah. Dan so far memang isu memang insyaAllah claim tak ada masalah lah sebab kita akan declare semua kan. Jadi sekarang ni kita dah bantu orang, second dia akan datang bantuan kepada diri kita sendiri untuk jana pendapatan melalui industri takaful ni kan, of course. Kita buat sesuatu, kita akan dapat reward. Jadi kat sini, takaful ni bukan satu sekadar career biasa-biasa. Sebab dia adalah satu bidang yang sebenarnya bagi saya kita kena ada satu business minded sebab dia adalah satu bidang keusahawanan. Yang mana kita tak ada produk tapi kita ada produk fizikal tapi kita ada produk dari segi conservation. Dan berapa potensi pendapatan yang kita berdapat, berapa keuntungan kita berdapat, saya akan cerita. So dari segi commission produk untuk takaful, satu-satu plan yang kita berjaya close, dapat klien, kita akan dapat commission sehingga 6 tahun. Lepas tu dia punya snowball effect untuk ejen takaful ni dia tinggi. Sebab tu cakap tadi, MC dia cakap yang mana kenaikan increment kita setiap bulan. Sebab kalau boleh, kita ada new business, kita bagi kes-kes baru sentiasa di setiap bulan. Sebab kita bekerja, setiap bulan kita ada kes kan baru kan. Lepas tu yang orang bayar sebelum-sebelum ni renewal, so of course orang ambil takaful dia tak ambil sekejap. Dia akan ambil lama sebab dia fikir untuk long term. Dan kita ada renewal sehingga 6 tahun. Lepas tu tapi bagi medical card yang standalone, dia punya commission kita dapat sehingga selama-lamanya selagi dia bayar lah. Kita ada hak 5-6 tahun. Dan range commission produk satu plan ni antara 10 hingga 30%. 10% ni adalah medical card standalone saja. Yang lain tu antara 30 hingga 30% untuk tahun pertama. Dan total kita dapat 6 tahun ni, total commission sebanyak 120%. Maksudnya keuntungan untuk salah satu plan tu memang sehingga 120%. Kalau orang tu masuk sebanyak RM1,000, so kita dapat 120% daripada RM1,000. So kalau kita fikir produk mana, perniagaan mana sebenarnya berikan keuntungan sebegitu tinggi, takaful lah di kelebihan more than 100%. So dari segi career path, sebagai seorang perundi bermula sebagai kerjaya, sebagai agent. Kita tak boleh, kita kena aim for higher lah. Of course bila saya berada di sini, saya nak lahirkan lebih ramai leaders. Saya nak lahirkan lebih ramai manager, group manager, yang mana kita berjaya untuk lahirkan orang yang berpendapatan besar. Jadi bila orang-orang Melayu Islam berpendapatan besar ni, yang untung ialah masyarakat umat as a whole. Kalau kita boleh bantu lebih ramai, bayangkan kalau ramai orang berpendapatan lebih 1 juta setahun. So, lebih banyak kita boleh bantu tafiz, lebih banyak kita bantu orang-orang yang susah. Sebab kita berupaya untuk buat, why not kita buat betul-betul kan. Kita bantu orang yang tak mampu, tak semua orang mampu kan. So dari segi career, untuk first 2 years agent, lepas tu tahun ketiga dah boleh naik pangkat ke unit manager dan potensi income unit manager antara 10 hingga 30,000 dan of course potensi untuk group manager 30,000 ke atas lah. So ini potensi income lah, which dia dapat lebih lagi. So itu adalah untuk kita, kenapa kita sekarang ni saya kenapa perlu pilih Great Eastern Takaful, Gap B. Apa sebenarnya Gap B? Jarang lah orang macam kenapa Gap B, kenapa bukan company A, kenapa bukan company P kan. Gap B adalah
sebuah company Great Eastern, kita punya parent dekat Singapura. Dia bekerjasama dengan Koperasi Tentera dan backup by bank OCBC Bank. Lahirlah Great Eastern Takaful Berhad lah. So Great Eastern ni memang dah fully takaful lah. Of course lah, nak dapat license takaful ni bukan senang. So tak ada isu lah, sebab kalau kata Great Eastern Life, Great Eastern Takaful, dia adalah dua entiti berbeza dan kita adalah adik-beradik antara G Life dan juga G Takaful. Yang tu non-Muslim, kita Muslim kan. So parent di Singapura. So ini adalah award yang Great Eastern Takaful dapat. Dan inilah senior management Great Eastern Takaful Berhad. Yang kita punya CEO, ini GAB management lah. Dan of course banyak kejayaan dari segi bantuan yang Great Eastern bagi kepada orang-orang luar sana lah, dan berapa claim semua kan. Dan dari segi ranking Great Eastern not bad, memang okey, sebab dari segi memang kita tak boleh compare dengan company yang baru, yang dah lama, sebabkan oleh kita baru lagi. Dan daripada ni Pro BSN, of course lah dia lama. Lepas tu AIA sebab dia bergabung dengan ING sebelum ni, dan Great Eastern Takaful nombor 3 lah. Last year pun nombor 3 ranking lah. So okey dari segi ni, dan kita pun diberi kepercayaan oleh kerajaan untuk kendalikan MySalam. Klien saya sendiri pun ramai yang menggunakan MySalam ni sebab MySalam ada benefit yang bagi kan. Okey, itu adalah berkenaan dengan operator takaful. Memang penting jugalah sebelum kita decide untuk melibatkan diri dalam bidang ni, kita kena fikir kenapa kita perlu pilih takaful operator, kenapa kan. Tapi basically walaupun saya kata benda tu dia tak ada sampai 100% penting, dia ada percentage kepentingan dia lah. Dan next element yang penting adalah pemilihan agensi. Sebab saya tengok sekarang ni agensi penting untuk pastikan bukan saja untuk kita sebagai ejen yang nak berjaya ni develop. Sebab ejen juga penting untuk bergerak, tetapi ejen untuk sustain, ejen perlu sebuah agensi yang agresif yang boleh bantu bukan saja ejen tu, bakal ejen yang lahir daripada ejen tu. Sebab saya nampak di satu ada kesinambungan daripada sini. Kalau kita saya katalah Ali join bisnes takaful kan dengan agensi Alhambra. So apa sebenarnya kita fikir, bukan setakat Ali saja yang join. Fikir kalau sekiranya Ali ingin bawa tim dia, Ali ingin rekrut, Ali ingin berjaya, bagaimana agensi Alhambra ni juga bantu Ali dan tim Ali. Sebab saya tak nak berlaku pada situasi saya sendiri. Sebab saya join pada 2012, semua time tu baru lagi kan. So kita masih baru, semua baru. Saya punya group manager pun baru. Jadi kita ada satu sistem yang mana boleh bantu yang betul-betul, jadi macam kita terpaksa bermula daripada bawah kan. Sebelum mula bawah ni lambat. Sebab tu nanti saya akan tunjukkan nanti bagaimana kita bila bermula bawah ni, di income kita tak pantas seperti orang-orang sekarang ni lah. Orang sekarang ni yang income pantas sebab dia dah bermula dari tengah, dia dah ada satu sistem yang mana dia boleh terus follow, boleh terus berlari. Kalau dulu kita terpaksa merangkak kan. So kenapa Alhambra Group, ini adalah kita punya structure, GM dari saya. Alhamdulillah tahun 2020 saya telah lahirkan seorang juga group manager. Sekarang ni dah ada agensi sendiri. Walaupun dah lahir group manager, tapi kita masih lagi bersama-sama dengan dia. So that's why kita create another cluster group, kita panggil One Legacy. Tapi untuk agensi Alhambra ni memang saya lah dan dia lah. Tapi bagus industri takaful ni, kita jaga relationship sebab saya lagi masih dapat benefit daripada group dia. So kita ada AUM, masih unit manager, aspire unit manager. Kita ada 6 orang UM sekarang ni di Alhambra Group. Di AUM kita ada 14 orang, dan IO ni maksudnya introducer. Group manager pun jadi IO, AUM pun agent pun jadi IO. IO ni maksudnya siapa-siapa datang malam ni, siapa yang ajak dia datang. So itulah sebenarnya punya introducer. Pada one day akan jadi leader dia orang. Dan membezakan kita dengan agensi lain mungkin, kita ada administratif sebagai business development agency. BDA ni membantu ejen baru, especially ejen baru ni bila masuk, leader memang bagi training, coaching, tapi ejen baru juga perlu dari segi administration, menyediakan quotation, especially sebab kita menggunakan iPad untuk submission and post kan. So iPad dia limited, tak semua orang berkemampuan untuk beli iPad lagi. So alhamdulillah di Alhambra ni BDA bantu untuk ejen baru ni submit case menggunakan iPad agency lah. So itu dari segi structure apa yang ada di Alhambra. Lepas tu kita ada agency support dari segi online training dan meeting. Ini sebenarnya yang saya impikan lama. Sebab bila saya keluar daripada industri pekerjaan,
Dan kita memang saya memang minat online daripada dulu lagi kan. So saya fikir saya nak buat bisnes online. Sebab tu bila saya keluar kerja tu, bila saya berhenti kerja, zero income, saya memang buat juga bisnes online dan saya memang buat macam-macam sebab nak cover income, berhenti zero income terus kan. So nak cover balik dan saya buat macam-macam dan memang saya punya aspirasi saya kata saya nak jadikan satu agensi saya one day, agensi yang boleh katakan kalau tak 100% pun 96-98% online. Alhamdulillah, hikmah daripada pandemik memang betul. Kita dah boleh jadikan online dengan support daripada company sendiri jadikan online. So, kita ada satu Facebook group dan kita juga bersyukur sebab kita tak perlu sewa server apa sebab Facebook dah ada platform. Kita boleh buat secret group special untuk tim Alhambra. So, di Akademi Alhambra ni saya banyak buat recorded training yang mana kalau ejen baru join, so kita dah bagi link untuk ejen tu terus belajar. Kita buat juga kelas untuk ejen secara live. Tapi kalau ejen tu macam dah join awal, nak mula kelas mungkin dalam masa 2 minggu. Lambatlah ejen tu nak bertindak kan. So sekarang kita terus ada ejen at their own time, at any time boleh tengok terus video. Macam saya sendiri pun sebenarnya saya repeat, tengok balik video apa yang saya dah buat pun saya tengok. So ini kita punya topik untuk video yang kita buat recorded. Saya pecahkan topik pada pemasaran dari segi marketing, dari segi produk, untuk rookie semualah, dari segi kerjaya. So benda ni ejen-ejen baru boleh belajar lah, kita tengok kan. Lepas tu selain daripada video yang dari segi Akademi Alhambra tu, kita dari segi marketing material support. Sebab ejen baru mungkin ada masalah untuk provide dia punya poster sendiri, tapi lama-lama belajarlah, seronok buat poster sendiri ni kan melalui Canva. So kita provide marketing material melalui Telegram channel special untuk tim Alhambra, jadi boleh gunakan poster ni untuk repost balik ke Facebook ataupun sosial media kita lah. Dan yang saya rasa paling patut saya sediakan daripada awal dulu, sebab saya sendiri bila saya join saya buat personal sale yang banyak. So saya mengalami kesusahan sebab orang minta quotation, sebab bila saya buat online saya akan dapat banyak prospek yang minta quotation. Jadi kadang-kadang prospek ni dia tak adalah close semua terus kan. Jadi bila kita dapat, jadi macam kita tak close, kita dah prepare quotation, jadi macam alamak downnya kan, perasaan macam tu lah sebenarnya dululah yang saya buat. Jadi saya fikir bila saya ada agensi sendiri, saya tak nak ejen saya ni mengalami perasaan yang sama macam saya dulu. Down lah sebab dah banyak prepare quotation. Jadi prepare quotation tak close kan, tak close. Of course lah orang survey kan. Jadi apa yang saya buat sekarang ni ialah saya nak memudahkan ejen-ejen tim Alhambra ni. Kita buat satu, memang setiap produk tu ada ready-made quotation yang mana frequently asked quotation oleh prospek. So jadi contoh kalau macam tu, contoh sini untuk plan medical card kan, orang minta orang umur 25, kita dah terus ada quotation 25 terus forward. So jadi sekarang ni isu dia adalah untuk kita sediakan quotation ni time consuming dah tak ada. So kita fokus pada prospecting dan marketing, jadi kita dapat prospek terus kita boleh bagi. So ini adalah sebenarnya support yang mana yang amat berharga digunakan oleh saya sendiri, sebab tu saya sendiri masih lagi boleh buat personal sale sebab ada benda ni. Jadi saya tak perlu nak buka iPad untuk buat quotation kan. So itu adalah dari segi support agensi lah. Dan sekarang ni saya nak cerita juga dari segi cabaran tugas, dan cerita tentang manis je tak boleh, kita kena tahu juga tentang ada pahitnya dalam manis lah, sebab pengalaman saya sendiri, sebab saya banyak buat personal sale juga. So saya simpulkan kat sini untuk pengalaman kecabaran kita, challenge kita ialah of course ejen baru yang dapatkan trust daripada bakal pelanggan. So maksud sebab tu ejen baru dia kena lebih work harder dan ejen lama, sebab dia belum ada lagi branding, personal branding. So nak dapat personal branding, nak dapat trust ni, kita ada cara-cara. Of course dia kena konsisten lah, dan bila dapat recognition daripada agensi dan company, dia akan datang sebenarnya trust dia. Di trust zaman sekarang ni dia tak susah seperti dulu, sebab ada sosial media, kita banyak menggunakan sosial 100% dan insyaAllah dapat trust lebih cepat. So of course kita kena trust pada diri kita. Saya selalu cakap dulu, kegagalan saya bila saya buat part time dengan Takaful Ikhlas dengan MNI dulu kan. So kenapa? Sebab saya tak trust pada diri saya yang saya boleh berjaya dan pergi jauh dalam industri ni. Sebab saya tak nampak orang yang betul-betul earn a big income di industri ni. Sehinggalah one day merubah hidup saya ialah saya nampak orang yang, saya nampak saya tak kenal orang tu sebenarnya. Saya tengok dia punya besar income dia. So kata kalau dia boleh buat operator lain kan, dan saya pun
boleh buat. Tengok walaupun kita admire dengan seorang tu, tak semestinya kita join dia pun sebenarnya. Tapi sebab mungkin sebabkan oleh saya join, tapi sebabkan oleh ada beberapa isu, mungkin saya tak sesuai dengan jiwa dengan saya dengan diorang, so saya keluar, saya buat jalan sendirilah kat sini kan. So saya percaya kejaya ni, dan saya percaya tentang masalah kewangan ni yang berlaku di kelilingan diri saya sendiri masa nak upgrade ekonomi, dan juga orang lain saya boleh bantu. Dan of course kepercayaan tentang risiko ini sebenarnya satu isu yang besar. Kadang ejen takaful si join pun dia tak percaya yang berlaku risiko kewangan, jadi dia pun tak ambil takaful. So itulah sebenarnya jadi macam bila kita tak ada kepercayaan, mesti kita nak convince ke orang lain. So ini antara cabaran yang saya selalu cerita, dan memang benda ni kita akan bersama-samalah menghadapinya bila kita berada dalam industri takaful, dan kita ada solution bagi siapa nak berjaya. Tengok macam belajar cara. So ada orang tanya, takaful ni tak tepu ke market dia kan? Tak tepu ke? So macam ramai sangat ejen takaful, sebenarnya lagi ramai lagi bagus. Sebab lagi ramai lagi meriah. Lagi ramai robot marketing. So memang masih lagi kita berbanding insurans konvensional non-Muslim, kita penetration kita memang rendah. Sebab tugas ejen takaful kena beri lebih pemahaman pada orang-orang di luar sana kan. Sebab apa kekurangan penetration ni sebab oleh kita tak ada takaful ejen yang betul-betul serius. Sebab tu sekarang ni peranan agensi juga lah sebenarnya. So tugas saya juga untuk pastikan saya punya tim walaupun part time serius untuk bantu orang-orang sana lah. Lepas tu dari segi ilmu pengetahuan kurang, so just masuk jadi ejen takaful ni nak duit saja, so tak nak betul-betul upgrade knowledge kan. Dan kita adalah sebenarnya seorang yang, inilah mindset yang paling penting, kita kena letakkan diri kita, position diri kita sebagai seorang pejuang ataupun dai kan. So bila kita jadi seorang pejuang, kita macam kental dari segi objection rejection daripada orang. So kita tak apalah, dia tak close pun tak apa, at least kita dah menyampaikan ilmu. One day mungkin terbuka hati dia untuk dengar, untuk fikir betul lah apa yang Humaizi cerita pasal race kan. So kita dah dapat benefit kan, sebab kita dah menyampaikan ilmu. So kita tak perlu risau sama ada close ataupun tidak lah. Dan of course kita sebagai seorang warrior, ini yang pejuang yang mana yang orang-orang mungkin permulaan ni dia semacam berat nak terima, tapi bila kita letakkan benda sebab kita di warrior, kita lebih kuat untuk berjuang. So ini adalah yang survey dijalankan oleh Kementerian Pengajian Tinggi antara college community dengan politeknik, yang mana 11 jobs akan jadi high in demand after pandemic COVID-19. So saya tengok kat sini, ini dia anggap insurance agent ni sebagai pekerja, sebenarnya bukan pekerja lah. So ini sebenarnya yang antara top 11 lah. Kita tengok kat sini, insurance agent ataupun dipanggil sebagai agent takaful lah. Agent takaful dikategorikan sebagai number apa agent takaful? Sebagai number 2 tu agent insurance kan. Semakin tinggi tu punya. Jangan. Nak keluar jalan tutup. Memang tinggi ranking kita sebagai seorang insurance agent takaful lah. Okay. Kenapa saya rasa seronok dalam di Alhambra ni sebabkan oleh kita ada pelbagai range umur, dan kita ada range umur, kita ada dari segi profesional, qualification pun berbagai. So maksudnya tak ada kita dari segi satu range umur saja kan. So kita ada umur 20-an, umur 30-an, 40, 50-an pun ada. So daripada sini bila kita campur-campurkan pengalaman masing-masing ni, dia jadi satu benda yang bagus sebab kita boleh share sama-sama kan pengalaman masing-masing. So dari segi bukan saja dia lelaki, kita ada juga dari segi wanita lah sama-sama dengan Alhambra. So jom sertai kami. Sebab apa tahu? Sebab sekarang ni Gap B ni, Great Eastern Takaful Berhad terpanggil Gap B, dia laki lama makin banyak insentif diberikan kepada ejen. Contohnya pada tahun ni, kalau sebelum ni untuk dapat on top of commission dapat bonus, dia kena buat full time. Jadi program full time untuk Gap Busy program. So dapat 3,000, 4,000, 5,000 ni full time lah. Siapa yang buat full time boleh enroll di program. Sekarang ni yang part time pun boleh enroll program untuk dapat bonus RM500 setiap bulan. So bagian lain dapat RM500 setiap bulan bonus. Tapi jadi syarat sale dia tak susah pun 5,000 ANC kan. So semasa 6 bulan tu dapat straight bonus 500. Jadi at least boleh bantu untuk dapatkan income yang stable selepas bulan ke-7 lah sebab settle kan. So dari segi kita punya insentif untuk ejen baru ni, start tahun ni macam dah ada step yang bagus. Bermula dengan part time ni,
Dengan get busy first dapat bonus 500, lepas tu kalau rasa macam okey, boleh go to the next untuk masuk yang full time, dapat insentif setiap bulan 3,000 hingga 7,500 ringgit. On top of commission dapat lagi yang ni. Sebab tu bila orang yang join Get Busy ni memang senang saja untuk dapat 5 digit income. Bayangkan saya dulu saya join 2012, tak ada program macam ni. Saya terpaksa start daripada zero. So saya struggle juga sebenarnya untuk dapatkan 5 digit income sehinggalah saya terpaksa. Bila saya join, saya bukan saja, to be honest lah, saya bukan saja buat takaful sebab saya nakkan income yang cepat. Sebab saya nak cover balik saya punya last round RM1,000 kan. So saya buat macam-macam, saya kerja 7 hari seminggu. Berbanding orang sekarang ni yang masuk full time seronok. Sebab GetB dah besar, GetB dah ada satu platform yang bagus untuk bantu ejen, dia dah provide this kind of financial service assistant untuk ejen. Dan of course lepas Get Busy ni boleh lagi nak jadi leaders, boleh enroll untuk leaders program. Berapa lagi insentif sehingga RM10,000 sebulan kan. So untuk jadi purnita rafu ni senang saja. Tak perlu ada degree pun tak perlu, diploma pun tak perlu. Minimum SPM saja, dulu 5 subjek. Lepas tu kita ada TBE exam, kena exam. Exam ni so far kalau siapa betul-betul baca, faham konsep, boleh lulus exam. Sebab daripada 100 soalan hanya 50 saja kan. Lepas tu untuk yuran exam setakat ni masih lagi RM80. Ada urut-urut nak naik tapi tak tahu lagi bila, akan keluarlah nanti kan. Lepas tu dia punya, kita ada MTA fees max RM30, jadi RM110 yang saya bayar. Okey, ini antara slide last yang terakhir, antara slide terakhir saya lah. Ada tak ramai tak berminat nak tahu berapa agaknya annual increment punding takaful ni? Berminat. Senyap semua ni, macam tak ada respon je Kita ada 68 orang sebenarnya. Saya cakap je kan. Boleh. Berminat cepat. Minat. Tunjuk gaji GM dulu berapa. Itu betul. Tunjuk Kita tengok gaji GM dulu. gaji Cik Maizi berapa ni. Semua nak tahu ni. Berapa annual increment? Annual increment kan sebab bila saya keluar daripada alam pekerjaan dulu kan. So ini adalah saya kat bisnes kat Selan. Bila saya bekerja dulu senang sebenarnya buat loan lah. Dan sebab kita time tu gaji memang dah 13,000 kan. So buat loan memang senang. Masa tahun 2008 tu saya dah beli semi-D berharga 2008 tu lah, 2008. Saya beli semi-D berharga RM40,000 sebabkan oleh gaji dah okey kan. So time tu okey, so cepat senang. Bila saya decide untuk berhenti kerja, orang bertanya kenapa nak berhenti kerja, susah nak buat loan kan sebab tak ada income yang stabil. So saya tak sebab bila berada di dunia pekerjaan, ramai time tu pun kita tak didedahkan lagi dengan this kind of kerja kan. So malam ni saya nak share lah. Ini adalah first time saya nak share sebenarnya. Wah, berlebar saya nak share ni. Tengok growth saya tak dapat data 2012 hingga 2013. Sebab saya boleh dapat data daripada 2012, 2013 saya tak ada. So saya start 2014. So inilah income saya dekat, macam saya cakap tadi, saya sebenarnya saya buat banyak benda. Saya buat unit trust, saya buat hartanah. Sehinggalah tahun 2017 bila saya naik ke group manager, baru saya betul-betul fokus kepada Gracia Taraful lah sebab bila dia jadi agency manager. Sebelum tu memang saya terpaksa nak cover kan income kan. So tak banyak pun sebenarnya. Bermula tu 2012 tu memang tak banyak lah. 2012 tu sebabkan oleh zero kan. Berbanding orang sekarang lagi untung lah. So kita tengok growth kat sini. 2015 saya growth saya 30%. Ini saya kerja tu saya tak pernah sebenarnya growth 30%. Lepas tu tahun 2016 grow lagi 28%. 2017 ni kenapa grow sebanyak sangat sampai 121% kan? Kenapa sampai 121% ni? Sebab 2017 ni saya dapat kenaikan pangkat kepada group manager. Sebab tu grow tu tinggi lah berbanding dengan sebelum ni kan. Lepas tu grow ni sikit-sikit 61-80%. Lepas tu dia grow dekat sini, increment kat sini ialah increment yang mana bukan lagi 5 hingga 10% kan. Sebab increment dia ni dah macam kalau kita kerja increment paling tinggi pun 10%, 5%, 6% kan, ataupun mungkin 0% kan. Jadi dalam masa 10 tahun, Alhamdulillah saya join 2012, actually tak sampai 10 tahun lah. Tahun lepas saya tahun 2008 tahun, saya dapat income sebanyak 1 juta setahun.
So tahun ni saya tengok sebenarnya tak besarlah growth saya 12% kan. Saya ingatkan memang dah bila income dah sampai 7 digit ni tak besar. Rupanya saya buktikan sebaliknya boleh lagi sebenarnya, depend suatu kita kata believe we make it happen kan. So boleh sebenarnya dapat lagi 41% kan. So dia makin lama makin meningkat based on apa yang kita nak kita boleh buat sebenarnya kan. So saya percaya dia bukan saja sebab ini dia tak ada seorang je boleh buat, semua orang boleh buat sebenarnya. Semua orang boleh buat dapat income yang sama bila dia ada keinginan nak buat. So kat sini saya akan, sebab you all bila masuk you all dah ada satu boleh follow saja apa yang saya buat sebab saya dah sediakan satu sistem. Kalau dulu saya terpaksa create sistem, saya daripada bawah. Jadi sekarang siapa yang betul-betul copy paste, sebab saya nampak sekarang ni orang dah copy paste cara saya dia earn lagi cepat. Contoh saya nak earn income sebanyak 20,000 tu bila? Lama kan? Tapi sekarang ni unit manager tahun kedua dah earn sebanyak 20,000 setahun. Kan dulu saya menunggu GM baru dapat sebenarnya. Tapi sekarang ni bila jadi GM ada dari GM income dah 70-80,000 tahun pertama kan. So itulah sebenarnya keindahan bisnes ni kan. So memang sebabkan oleh saya rasa macam saya percaya saya boleh buat dan saya nak bantu dan saya ingin ajak lebih ramai lagi sebenarnya orang menikmati benda yang sama. Jadi kita buat ni bukan saja untuk diri kita sendiri, kita buat juga untuk orang lain. Sebab kalau kita berupaya untuk buat dan kita boleh bantu orang lain, sebenarnya kita boleh tingkatkan masyarakat as a whole. Itu sebenarnya kita nak lahirkan lebih ramai jutawan, hartawan, dermawan di kalangan orang Islam. So jangkaan agak-agak tahun 2022 ni berapa income saya? 2021 ni kan. So 2022 adalah good starter. Permulaan yang bagus mulai Januari. So saya dah dapat income daripada bermula dengan 2. So saya percaya dia akan jadi lebih lagi. Sebab kalau 2021 saya dapat 40%, mungkin jadi 50%. So lebihlah insya-Allah, doakan saya kita dapat sama-sama. So inilah sebenarnya beauty of this business but less than 10 years. So kalau ikut ni tahun berapa dah boleh dapat income sebanyak 7 digit dan saya percaya semua orang boleh buat sebenarnya. Jadi itu saja perkongsian dari saya dan saya sebenarnya kalau orang dengar saya, sebab saya mungkin orang pandang saya dari segi sekarang ni. Dan saya telah melalui daripada 2012 kesusahan semua dan saya telah jadikan kesusahan itu sebagai satu sistem yang memudahkan semua tim saya. Hopefully tim saya boleh lagi cepat grow daripada saya. Dia dalam industri ni kita tak kisah kita dapat seorang lebih bijak, orang yang lebih kacak, lagi-lagi kita nak. Wow, maksud dia lebih kacak dari segi knowledge kan, smart knowledge cara bekerja. Jadi sebab dia boleh grow lagi cepat. So antara tim yang saya bangga ni adalah Abdul Rahman ni di bawah UM Zahir. UM Zahir adalah anak takaful direct saya, anak takaful yang akan jadi GM next year. So dia dilahirkan seorang leader yang hebat under Zahir ni, itu UM Rahman lah. So malam ni kita dengar perkongsian daripada newly promoted young and handsome guy, 29 tahun dah jadi manager. So jangan kisah pasal umur sebab saya pun bermula lewat 35 dan ada di tim Malam Berat ni bermula pada usia 45-46. So age is not a factor. So sekarang ni apa yang jadi factor adalah macam mana you drive, you open motivation untuk berjaya. So itu saja perkongsian daripada saya serahkan kepada Rahman lah untuk the next session. Tapi sebenarnya daripada MC Cikgu Wan. Okay, terima kasih banyak Cik Maizi. Right, terbeliak mata kan, tengok gaji GM Maizi kan, baru 10 tahun tau. Okay, so tadi kita dah dengar perkongsian daripada GM Maizi, kita tengok rentetan dia daripada awal dia start sampai dah sekarang. So sekarang ni tanpa buang masa, saya teruskan kepada UM Rahman, newly promoted unit manager. Okay Man, saya serahkan pentas malam ni pada Rahman. Okay Man. Okey, terima kasih Cikgu Farhan. InsyaAllah. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dengar kan? Nak tengok komen, ada komen dengar tak? Takut terisau ada yang dengar ni. Nanti saya cakap tak dengar ni. Jauh-jauh sikit Man. Dia rasa macam sayu-sayu jauh-jauh Dengar ni? Dekat lagi Man. Tenggelam. Tenggelam Timbun. Bahaya ni. Kalau nak airport jauh sangat saya nak bagi ni. Hai, insyaAllah. Okay. Saya share screen Okay, jelas. Right. Besar dengan tahun-tahun ni. Okay, silakan screen Okay. Satu.
Perkongsian saya, insyaAllah. Jangan risau macam masa tuan-tuan. Okay? Sebab ni pun dah pukul 10. Kan? Saya ambil masa sekejap saja. Saya punya slide ni pun pendek. Okay, jangan risau. Okay? Okay. Nama diberi Rahman bin Abdul Jabbar. Alhamdulillah, tahun ni kalau ada arah bintang, saya akan dipromote ke unit manager, insyaAllah. Dan yang saya nak sampaikan malam ni adalah saya dan hasil saya punya journey dalam masa 20 tahun. Okay. Sedikit penceritakan tentang diri saya. Okay. Umur saya sekarang dah 29 tahun, insyaAllah. Okay. Dan Mazi kata tadi, ini sekadar apa? Pada mana sekalipun, ianya bukanlah satu faktor yang mainkan peranan seseorang itu. Sorry Man interrupt, putus-putus Man. Memang tenggelam timbul. Sekejap kawan-kawan yang tengah tunggu ni bagi Man settlekan sekejap. Man cuba off video Man. Cuba Man off video. Cuba off kamera. Lepas tu cuba cakap. Dengar tak? Jelas tak? Ya tak? Cuba off video dulu. Lepas tu cuba cakap. Nanti saya bagi feedback. Ya. Saya ni. Jangan. Kepada rakan-rakan yang tengah menunggu, sabar. Kita tengok. Kita akan tengok lepas ni macam mana journey UM Rahman ni dengan income dia sekali. Harap-harap ditunjuklah malam ni. Baru 3 tahun ni. Kalau Man dah ready, Man bagi tahu. Ya Man? Masih di talian ke Man? Putus-putus Man. Ya. Dia online ni memang macam itulah. Kadang-kadang line internet kita tu ada yang okey, ada yang tak okey. Dia bergantung pada keadaan semasa. Sabar. Saya tahu sebab dah pukul 10 ni ada orang yang tertanya-tanya ni. Macam mana journey UM Rahman ni sehingga dia boleh berjaya sampai sekarang. Kita tunggu UM Rahman selesaikan masalah teknikal sekejap. Bagaimana nak minum air ke nak apa tu boleh lah. Saya sendiri pun minum air juga ni. Sebab Man dia tak pernah reveal tau dia punya income. So mungkin malam ni dia akan reveal. So kita akan tengoklah. Okay? Right. Okey, kita sambil kita nak tunggu Man selesaikan ni. Okey. Kepada yang baru masuk, yang baru nak join, baru nak kenal family Alhamra ni, tadi saya lupa nak kenalkan diri saya kan. Okey, sebenarnya saya ni nama Ahmad Farhan. Okey. Tapi kalau dalam Alhamra ni, dia orang kenali saya sebagai seorang, nama saya Cikgu Farhan ataupun Cikgu Han. Macam CEO sendiri pun dah kenal lah saya, Puan Nurizam pun dah kenal saya. Alright, saya memang seorang saya. Bismillah. Dengar tak cikgu? Okey, dengar Man, jelas. Okey, cun. Nantilah saya cerita pasal saya. Okey. Okey, saya serahkan balik pada Man. Alright. Okey. Okey, tuan-puan. Minta maaf banyak ada error sikit lah. Saya terpaksa share pakai iPad. Okey. Semula. Okey, sedikit perjalanan tentang diri saya. Umur dia 29 tahun dan saya dalam bisnes Takaful ni, alhamdulillah bulan 3 ni dah cukup 4 tahun. Okey, bulan 3 tahun ni cukup 4 tahun dah saya dalam bisnes Takaful ni lah. Dan saya telah mempunyai tim seramai 23 orang. Semua di bawah selihan saya lah. And then alhamdulillah seperti mana yang saya maklumkan tadi, saya
diberi rezeki untuk mendapatkan naikkan pangkat dalam masa 2 tahun sahaja. Alhamdulillah, itu satu orang cakap pencapaian yang bagi saya pada umur saya ni memang saya nak sangat benda tu. Dan saya sangat-sangat inginkan sejak saya habis belajar lagi. Inilah orang kata apa, bisnes yang saya tercari-cari. Okay. Saya, by the way, saya mula bisnes Takaful ni pada Mac 2019 tau. Sorry kacau. Man tengah share slide ke? Share slide. Tak ada, tak keluar. Tak keluar. Oh, jap. Jap Kita nampak gambar Rahman kat restoran je ni sekarang. Jap. Dia rumah gemar, rumah baru gemar. Bergema. Okay. Nampak tak slide? Okey, baru nampak. Alright, teruskan. Okay. Saya sertai bisnes Takaful ni pada bulan Mac 2019. Saya tak ada lama sangat. Saya boleh dikatakan sebagai agak junior lah dalam bisnes Takaful ni. Sebab 4 tahun ni still barulah sebenarnya. Dia tak lama sangat lah. Okay, and then sedikit sejarah mengenai kerjaya saya. Okay, habis je saya belajar pada 2015, saya praktikal masa tu, saya degree dalam actuarial science actuary, dan habis je masa tu saya praktikal di Petronas yang Menara Jagung kan, Petronas di KLCC tu. Dan habis je sebaik saja habis praktikal di Petronas, saya dapat offer ataupun saya dapat tahu ada kekosongan di MX Life Assurance dekat KL Kuala Lumpur juga. Masa tu saya bekerja di MX Life sebagai pengurusan polisi, macam reinstatement apa semua tu lah. Okay, and then saya berhijrah ke Mbank. Masa tu saya nampak penghijrahan saya di Mbank ni lebih complicated. Dia punya kerja apa semua tu. Jadi saya suka benda-benda yang agak statistical punya benda ni. Okay, and then saya berhijrah ke bank negara. Saya dapat offer kat bank negara masa tu dan saya di attach under credit risk analysis. Okay, saya tak nak bercerita detail berkenaan dengan apa yang saya buat. Okay, apa yang saya buat dalam 3 company yang berbeza ni. Apa yang saya nak gambarkan kat sini adalah semasa saya di MX Life sendiri pun saya dah tercari-cari apa bisnes yang saya boleh buat sebagai untuk kelangsungan hidup saya. Sebab saya ingat masa tu saya punya kawan ada mengatakan yang, okay Rahman, kau nak kerja makan gaji je ke? Macam ni lah bahasa dia kan, kau nak kerja makan gaji je ke? Kan? Kau nak kerja office je ke? Dia cakap, jom join aku buat bisnes. Dia yang kawan saya ni dah lebih berusia daripada saya lah. Agak deep untuk saya masa tu. Memang deep, betul-betul deep. Sebab yalah, saya baru habis belajar dan masa tu pula saya kena dengan kata-kata macam tu. Faham tak? Dia agak demotivate saya untuk bekerja. Jadi bila saya lama berfikir, saya rasa hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, saya rasa saya bukan nak kerjaya. Okay, saya bukan nak buat kerja tu. Saya nak income. Faham tak? Saya nak income sebab kita faham keadaan hidup semasa kita ni amat-amat memerlukan income. Even kalau kita nak masuk ke tandas sekalipun, macam tandas kat ICC kan, saya pernah masuk masa dulu lah, masa 2-3 tahun lepas, RM2 charge kan. Jadi saya tak tahulah sekarang mungkin lagi mahal kot kan. Jadi saya nampak even nak masuk tandas pun kita perlukan duit kan. Saya bukan nak encourage tuan-puan untuk gilakan duit, bukan. Tapi saya nak menggambarkan hakikat ataupun realiti hidup kita sekarang ni memang amat-amat memerlukan duit. Okay? Dan bila saya terfikir apa bisnes yang saya boleh buat, kadang-kadang saya terfikir tahu, saya boleh ke buat dropship? Saya pernah saya buat satu account Instagram yang baru. Saya try nak buat dropship, jual produk apa pun saya dah lupa sebab lama sangat. Jadi bila saya fikir balik, macam dengan karakter diri saya ni kan, dengan orang kata apa, dengan badan besar, nampak macam kasar. Jadi bila jual produk dropship yang orang kata apa, macam karah lembut-lembut ni kan, saya macam tak sesuai dengan karakter saya. Faham tak? Okay, and then saya tercari lagi apa bisnes saya boleh buat, dan saya nampak lebih kepada
financial literacy ataupun financial management. Dan mula-mula saya join unit trust. Sama jugalah perjalanan saya lebih kurang macam GMOMIZ kan. Saya join unit trust dan masa tu saya nampak saya punya market ni tak sesuai. Sebab saya bila saya buat satu, saya always analyse. Macam saya cakap tadi lah, saya suka something yang complicated. And bila saya analyse, saya rasa macam market saya ni tak sesuai untuk unit trust. Sebab apa? Sebab unit trust ni selalu kita invest besar-besar kan. Jadi market saya punya peer, rakan sebaya saya ni belum ada satu cash yang banyak tau. Dan saya masa tu pun kurang kawan-kawan ataupun abang-abang yang dah berusia umur 40-an, 50-an kan. Jadi bila saya tak nampak punca-punca untuk saya dapatkan high net worth client, saya berpindah kepada business takaful. Dan bila saya buat business takaful ni, saya nampak dengan keadaan sekarang kan, orang punya awareness tentang takaful tu sendiri kan. Bila pandemik melanda dunia tau, bukan Malaysia, dunia, orang punya awareness berkenaan dengan takaful, tak kisahlah medical card ke, hibah ke, memang membuat-buat dan mencanak-canak. Dan bila awareness tu sudah ada dalam masyarakat, jadi kerja ejen takaful untuk mempromosikan produk takaful ni tak sesusah 10-20 tahun lepas tau. Sekarang ni sangat-sangat mudah. Ditambah pula dengan online oriented punya marketing yang insya-Allah agensi Alhambra ni memang 100% online oriented marketing yang mana memang proven berjaya. Dan apa yang saya dapat hari ini adalah hasil daripada practical sistem yang imposed by Alhambra. Okay, next slide. Okay, apa ciri-ciri bisnes yang saya tercari-cari sejak saya di MX Life kan? Masa saya bekerja makan gaji pun, kerja office daripada MX Life, M-Bank, Bank Negara, saya dalam masa yang sama saya berfikir apa bisnes yang saya boleh buat, apa yang saya boleh buat in order saya boleh keluar daripada kepompong kehidupan yang saya tak nak. Kalau boleh kepompong ni saya kena kerja di office sampai umur saya pencen tau. Saya tak nak, sebab kalau kita berhenti tengah-tengah, kita akan hilang punca pendapatan. Jadi nak ataupun tak nak, kita terpaksa bekerja sampai umur pencen. Jadi bila saya nampak masa dengan family pun agak limited kan. Especially saya bekerja di bank. Masa saya M-Bank, kerja bahagian reporting kan. Tuan-puan yang ada pengalaman di bank, mungkin tuan-puan faham lah apa yang saya rasa, mungkin tuan-puan faham lah. Sebab mungkin tuan-puan ada pengalaman yang hampir sama. Bila kerja di bahagian reporting, kalau balik pukul 6 petang ni kan, ibarat macam balik pukul 3 petang lah. Orang tengok jeling-jeling apa semua kan. Pelik, sesuatu yang pelik walaupun office hour dah habis. Faham tak? Jadi bila balik lambat pukul 9 malam, 8 malam dah jadi satu norma buat saya yang masa tu attached under reporting department. Jadi saya rasa macam aku kena buat something kan. Saya berfikir aku kena buat something, dan saya nampak bisnes yang berteraskan online sangat bagus untuk saya kan. Dan saya nampak benda ni pun agak diterima dalam masyarakat, dan saya nampak ramai orang suka yang online. Sebab apa? Dia amat memudahkan. Kita duduk atas katil pun boleh buat kerja. Kita duduk dekat rumah, dekat kursi malas orang cakap kan, boleh buat kerja. Kan? Kita duduk dekat pos kereta luar pun boleh buat kerja. Kita tak perlu walk in sana sini, betul tak? Jadi bila mana agensi Alhambra ni kan, especially dah menerapkan online, buat marketing online, closing sale pun online, marketing atau sharing ataupun training, meeting online. Jadi dia adalah dah beyond border sebenarnya. Faham tak? Jadi kita berada di mana sekalipun dah tak jadi satu isu, dan cost efficient. Kenapa saya cakap cost efficient? Sebab bila kita kena walk in ke office, kena berjalan ke office, apa yang kita kena buat? Of course minyak tak lari. Minyak kan, jam lagi. Bila kita terperangkap dalam jam, minyak mesti habis banyaknya. Dan
Kedua, tol. Kan bila kita di Lembah Kelang kan, memang tak lari tol. Jalan sikit tol, jalan sikit tol. Tak boleh lari daripada tu. Jadi bila online ni dia cost efficient tau dan memudahkan, dan ditambah lagi dengan masyarakat kita sendiri dah boleh terima permohonan takaful secara online. Bayangkan saya dah ada pelanggan ataupun customer lebih kurang 400 lebih. Boleh dikatakan saya buat rekod, boleh dikatakan tak sampai 10 orang ataupun dalam 10 orang sahaja yang saya berjumpa depan-depan. Saya tak pernah lagi jumpa orang lebih daripada 10 orang secara berdepan. The most itu adalah statistik yang actual berdasarkan database klien ataupun customer saya sendiri yang saya cek balik. So ini menunjukkan, data ni menunjukkan bahawa orang dah boleh terima apply secara online. Jadi tak kisah. Dan ditambah pula dengan sistem GE kan, boleh submit sale secara online, boleh submit dokumen kan secara online. Sangat-sangat senang. Kita tak perlu walk in ke office GE dekat KL. Sangat-sangat senang. Okey. Dan ini yang kedua, ini yang saya paling tekankan concern, iaitu pendapatan yang berulang-ulang. Saya paling tak berkenan kan, ini saya cakap berkenaan diri saya lah, okey. Dan saya rasa benda ni memang menjadi satu yang favor untuk semua orang. Saya paling tak suka pendapatan yang one off. Maksudnya buat sale bulan ni ataupun buat kerja bulan ni, pendapatan saya hanya dapat bulan ini sahaja. Bulan ke depan, bulan lagi 3 bulan, lagi 10 bulan, lagi setahun, lagi 2 tahun, lagi 3 tahun, lagi 4 tahun, lagi 5 tahun, saya dah tak dapat apa-apa. Maksudnya bulan ni kalau saya ada kudrat lebih, saya boleh bekerja lebih, saya dapat lebih. Bulan depan buatnya saya sakit, zero. Apa pun saya tak dapat. Nampak tak? Dan dalam bisnes takaful ni kan, untuk info lah, untuk semua yang hadir malam ni, saya nak bagi tahu sikit. Saya nak bongkarkan bahawa bisnes takaful ni, kita boleh, orang kata apa, bahasa senang ni, makan komisen selama 6 tahun. Dan bayangkan kita buat sekali je sale, contohnya tuan-puan join bulan ni ataupun bulan depan join, ambil exam lulus dan buat sale bulan depan, bulan 3 tu tuan-puan boleh makan sale untuk sale satu tu saja selama 6 tahun tau. Faham tak? Sangat lama. Jadi ini yang saya nak bagi tahu. Contoh, kita tak tahu kesihatan kita, walaupun kita ni ejen takaful, kita tak kebal sakit, betul tak? Mungkin bulan ni kita ada rezeki lebih, buat kerja lebih, income besar, alhamdulillah. Tapi bulan depan kalau kita ditakdirkan ada sikit kecederaan, contohnya kita accident motor ataupun jatuh jatuh tangga rumah terseliuh kan, ataupun tangan patah ke apa kan, kita tak mampu nak buat kerja. Okey. Jadi income tu still ada. Jadi kita punya kerisauan tu dapat diminimaliskan dengan ciri-ciri pendapatan yang berulang-ulang. Faham tak? Nampak tak kat sini? Ini bisnes yang saya tercari-cari ciri-cirinya. Okay, yang ketiga, modal yang sangat kecil. Tuan-puan boleh nampak sendiri pendapatan group manager Ahmad Humaizi 1 juta lebih kan. Saya teringat saya pada tahun 2021 1.4 juta. Itu adalah accumulation pendapatan tahunan pada tahun 2021 dengan bermodalkan RM110 sahaja. Itulah modal first and last. Tuan-puan pernah tak jumpa bisnes yang keuntungan beratus, mungkin beribu kali ganda dan modal sangat kecil? Bayangkan, untung tu pula bukan hanya sekali, tapi berulang-ulang sampai 6 tahun. Nampak tak kat sini tuan-puan? Betapa ciri-ciri bisnes ni yang saya tercari-cari selama ni. Kalaulah contoh, mungkin kalau saya cakap macam ni, tuan-puan cakap saya bias sebab saya ejen takaful, saya dah join takaful, so mungkin saya cakap macam ni. Tapi contoh, kalaulah ciri-ciri ni ada dekat bisnes, contohnya jual nasi lemak. Saya join nasi lemak, saya tak ada masalah. Sebab saya bukan nak takaful, saya nak pendapatan. Berbalik kepada awal yang saya cakap tadi, pendapatan sangat penting. Even nak masuk tandas pun kita perlukan duit untuk bayar. Okay? Dan yang keempat,
kita tiada komitmen fizikal. Macam saya cakap tadi juga pada poin yang pertama, kita tak perlu walk in ke Great Eastern Takaful punya HQ nak submit dokumen claim. Even claim pun kita dah boleh submit online melalui agent portal. Sangat-sangat memudahkan. Dan sale pun, submission sale pun kita boleh submit online. Kita ada sistem. Dan GE sekarang ni boleh dikatakan apply hampir 95% to 98% paperless. Ini yang saya boleh cakap, paperless bermaksud online lah. Okay, online. Jadi dunia online sekarang ni kita dah menuju ke arah industri kita ni bukan hanya takaful saja, mostly banking ke, oil and gas ke, kita dah menuju kepada digitalization. Jadi benda online ni dah bukan jadi satu yang pelik. Orang dah boleh terima dah. Okay? Dan poin yang terakhir, yang kelima adalah bisnes yang sentiasa relevan. Ini yang saya sentiasa highlight kepada orang yang saya ajak join bisnes takaful. Sebab apa? Sebab financial awareness ataupun financial management ianya adalah sentiasa ada dalam demand dalam kalangan masyarakat. Generasi demi generasi demi generasi, tuan-puan melahirkan anak, anak melahirkan anak lagi, cucu perempuan, cicit lagi, generasi demi generasi lahir mesti nak takaful. Sebab apa? Dalam piramid keuangan, protection duduk di bawah sekali, base. Sebelum kita melabur sana sini semua kan, sebelum kita melabur duit kita sana sini, base dia piramid keuangan tu adalah protection dulu, takaful dulu. Sebab apa saya cakap macam tu? Tuan-puan laburlah duit tuan-puan dekat mana sekalipun, kalau tak ada takaful, saya takut nanti tuan-puan, kita mungkin orang akan terguna duit pelaburan tu untuk bayar kos rawatan hospital. Nampak tak kat sini betapa takaful ni menjadi satu yang bukan lagi satu yang accessory, bahkan ianya menjadi satu yang priority dalam masyarakat kita. Jadi benda ni jadi satu, bila dah senang kan, dia jadi demand, benda dia dah senang dan dia bukan trendy. Bila trendy, contohnya macam contoh nak cakap bila contoh ni saya boleh bagi contoh lah. Ni saya bukan nak highlight mana-mana, saya bukan nak buruk ke mana-mana. Saya cuma nak bagi contoh untuk tuan-tuan faham lah. Contohnya bila macam ada contohnya jual pisang cheese kan, bila viral, mungkin viral demand tu dalam beberapa tempoh saja. Bila dah slow down viral, graph dah turun, dia punya viral tu kan, benda tu dah tak jadi demand. Faham tak? Benda tu dah tak jadi demand. Jadi bila dah tak jadi demand, sale akan merudum. Tapi berbeza dengan bisnes takaful, bila demand tu sentiasa ada, jadi sale tu sentiasa boleh kita buat dan income kita tu sentiasa bertambah. Faham tak? Okey, inilah apa yang saya boleh gambarkan. Okey, saya bukan nak tunjukkan income saya. Kalau saya boleh bagi tahu income 14,000 ni tak banyak mana pun. Kalau nak berbandingkan dengan JM Maizi yang 1.4 juta dalam masa setahun kan, accumulation, ini income bulanan saya dah, ini bukan accumulation. Kalau accumulation banyak ni masih gila income saya. Okey, ini bulanan lah saya yang paling latest lah. Okey, tapi saya tak kata ini banyak, sikit. Sebab kenapa saya kata sikit? Bisnes takaful ni sendiri potensi untuk penjanaan pendapatan sehinggakan 6 figure, 6 angka. Kan? Tadi tuan-puan ada tak kira-kira 1.4 juta bahagi dengan 12 bulan berapa setahun? Saya kira tak, sebab saya very particular bila saya nampak angka ni. Saya kira-kira 100, lebih kurang 110,000 ke atas. 110,000 plus. Nampak tak? Itu bulanan tuan-puan. Tak habis belanja pun banyak tu. Kan? Mungkin dengan keuangan tu kita akan fikir, alah aku tak lama dah nak kiamat. Kiamat kita jangan fikir, kita pun tak tahu bila. Tapi kita kena fikir, kita kena cabangkan fikiran kita ni, bila adanya income, lebihan income, banyak kebaikan yang kita boleh buat. Itulah yang menjadi saham di akhirat kita. Bunyi macam klise, tapi ini adalah hakikat. Kalau kita baca-baca berkenaan dengan ilmu agama, ilmu tiada kata kan, setiap pagi kan, kita akan jumpa lah benda-benda macam ni, apa yang saya cakap ni kan. Okay, and then apa platform yang saya guna? Okay, apa yang saya buat sekarang, Facebook adalah main platform saya, platform utama saya untuk saya mempromosikan takaful, untuk saya brandingkan diri saya supaya orang nampak, okay, saya adalah ejen takaful yang sangat committed
berjaya, progresif, up to date, bukan tenggelam timbul, bukan ada sekejap dia, sekejap tak ada, sekejap dia, sekejap tak ada. Saya tak macam tu tahu. Dan bila saya konsisten, orang yakin dengan saya, orang ambil dengan saya sebab apa? Of course, behavior manusia ni kan dia bila nature takaful ni bila kita apply dengan agent tu akan servis kita selama mana kita mencarum lah. Kalau lah kita mencarum walaupun komisen kita boleh makan selama 6 tahun, tapi contoh kalau pelanggan still ambil lebih 6 tahun, kita still servis dia, nampak tak? Bila servis tu orang kata boleh dikatakan sebagai lifetime service, lifetime servicing. Jadi agak-agak tuan-puan nak ambil tak ejen yang koman-koman lah orang cakap kan, ejen yang tak committed untuk servis. Bila nak contact tak dapat, tengok dalam timbul, sekejap dia, sekejap tak ada, sekejap dia, sekejap tak ada. Agak tuan-puan nak ambil tak? Jadi bila ada something yang konsisten, orang nampak kan, walaupun orang tak like, orang tak komen, tapi orang memerhati tahu. Every day kalau kita tengok statistik penggunaan Facebook memang sangat-sangat kerap. Tak kira usia. Facebook ni bukan golongan yang berusia saja, golongan muda pun ada menggunakan Facebook. Okey, ni saya tak nak cerita lebih lah. Progres kerjaya dalam bisnes takaful, JM Mazi pun dah explain, dan saya sekarang tuan-puan berada di sini, insya-Allah lah. Okey, insya-Allah saya berada di sini. Okey, dan ini yang saya nampak. Okay, nombor ni bukan nombor bilangan lah. Ini adalah tahun. Kita boleh merancang selama 5 tahun pangkat macam mana yang kita nak. Orang kata apa? 5 years commitment. Saya letak 5 tahun saja untuk saya naik pangkat kepada group manager. Dan ini yang menarik tentang bisnes takaful. Saya boleh merancang bila saya nak naikkan pangkat buat diri saya. Kan dia betul-betul atas best effort basis. Dia bukannya macam perlu merayu-rayu kan, perlu orang kata apa, bodek-bodek bos, tak perlu. Dia betul-betul usaha. Contoh kalau saya rapat dengan JMIC sekalipun, saya tak boleh naik pangkat. Dia betul-betul atas usaha saya 101%. Faham tak? Okey, dan yang ketiga, of course macam JMIC nyatakan tadi, kemudahan agensi telah sediakan buat para ejen, khususnya part timer lah. Tapi jangan risau, ejen yang full time pun ada kemudahan juga. Cumanya kita nak katakan dekat sini, bila part time kita ada kerja hakiki untuk kita settle, betul tak? Jadi bila kita ada kerja hakiki, mungkin allocation masa kita tu berbelah bahagi kan, priority kita lah. Jadi bila ada kemudahan-kemudahan seperti yang agensi Alhamra sediakan, jadi ianya bukan jadi satu yang bermasalah ataupun isu untuk part-time agent ni generate income. Kejap lagi saya akan tunjukkan, buktikan kepada tuan-puan bahawa part-timer boleh berjaya di Alhamra. Okey, dan yang keempat adalah of course bila online memang 100% work from home. Even saya sendiri sekarang ada office di rumah sendiri. Saya tak keluar rumah pun. Yang saya perlu adalah internet yang stabil dan gadget lah, iPad, komputer, phone yang berguna untuk saya run bisnes takaful. Then of course then of course phone. Semua orang ada phone. Kan? Laptop, semua orang ada laptop. Betul tak? iPad optional. Mungkin ada iPad, mungkin tak ada yang tak ada iPad. Okey? Tapi saya yakin mostly sekarang dah ada iPad. Jadi ini sahaja infrastruktur yang kita perlu untuk dapat 1.4 juta setahun. Dia tak perlu banyak pun. Ini sahaja. Okey. And then inilah pertumbuhan pendapatan saya. Tak banyak. Sekali lagi saya cakap tak banyak. Kenapa? Sebab bisnes takaful punya potensi boleh menjana pendapatan sehingga 6 angka. Kan? Saya sekarang ni saya bermula pada tahun 2019. Okey, saya nak cerita sikit kenapa begitu banyak gap saya punya income 2019 hingga 2020 ni. Okey, 2019 masa tu saya bekerja di bank negara. Biasalah bila saya kerja di regulator kan, tempat yang top company, bank semua bawah saya. Saya pun masa tu stakeholder saya. Orang kata stakeholder ni macam company yang under saya punya supervision adalah financial institution lah, bank kan,
credit company, macam-macam lagi lah. So, jadi bila kita rasa macam ego, saya rasa macam masa tu saya dah join up business Takaful kan. Saya rasa macam alah, ini je pun aku kerja kat company yang paling best kot. Kan? Kenapa aku perlu buat Takaful, nak kena merayu-rayu, buat sale apa semua. Tak nak lah, tebalkan muka kan. Tak jatuh air muka aku. Itu yang saya fikir tuan-puan. Itu normal behavior dalam kalangan ejen yang baru nak start. Itu normal. Tapi saya always analyse hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, even tahun demi tahun. Bila saya analyse, saya bukan mahukan title dan saya bukan mahukan majikan. Saya mahukan duit. Saya nak duit. Itulah realiti kehidupan kita hari ini. Rentetan dengan, cuba tuan-puan tengok sekeliling, even saya yakin sangat-sangat tuan-puan pun sangat-sangat aware berkenaan dengan harga barangan semasa yang naik sangat-sangat mendadak. Bukan hanya harga ayam, bahkan harga telur pun naik, harga sayur pun naik, ikan, semua seafood, semua barangan makanan utama kita naik. Takkan kita nak makan ikan bilis sehari-hari? Betul tak? Takkan kita tengok je orang makan steak, kita tak nak, takkan tak terliur, takkan nak tahan 10 tahun tak makan steak. Betul tak? Jadi bila saya fikir kita perlukan duit, saya 100% saya berubah tau. 2020, masa tu saya masih lagi part time. Kenapa saya boleh earn pertumbuhan sehingga hampir 1000%? Sebab adanya agensi Alhambra. Macam saya cakap tadi, sistem ada admin agensi yang menguruskan hal ehwal agent, adanya ready-made quotation kan. Maksudnya bila kita agent ni tak ada masa nak key in dalam sistem, terus boleh plug and play, ambil saja quotation dalam Telegram, bagi dekat prospek ataupun potential customer kita. Dan apa lagi? Adanya bahan marketing yang telah tersedia. Bukan hanya admin agensi silakan, bahkan dalam kalangan ejen sendiri berkongsi bahan-bahan marketing, bahan-bahan bacaan untuk boleh sesama kita ni post dekat media sosial untuk create awareness ataupun trigger awareness berkenaan dengan betapa pentingnya Takaful, perlindungan Takaful hari ini. Jadi bila saya nampak, bila ada kemudahan-kemudahan macam ni yang bantu saya, tuan-tuan tahu tak? Saya masa bekerja di bank negara, saya boleh bayangkan, saya masuk je pagi, saya tengok phone balik tengah hari, masa lunch. Kan? Sebab saya masa kat office saya masa tu open space, tempat open. Jadi kalau kita nak main phone, orang lain buat kerja menjadi satu kepelikan. Kan? Setiap bulan nanti kita kena marah. Okey. Jadi bila ada sistem agensi yang memudahkan, saya senang je dapat info kan masa saya lunch tu, okey, saya terus forward dekat admin untuk admin submit sale saya. Mudah tak? Dan bila saya balik rumah malam, saya allocate sikit masa sebelum saya tidur, okey, saya buat kerja Takaful lah. Okey, dapat info, okey, saya settle bagi admin tolong buat. Dan pagi-pagi saya tak perlu fikir pun nak konten. Macam Jem Majid cakap tadi, kita boleh copy paste konten-konten ejen. Even antara ejen sendiri pun dalam agensi berkongsi konten, info-info untuk kita post di media sosial. Nampak tak? Jadi bila sudah ada ready-made konten, kita just plug and play, copy dan paste dekat media sosial. Saya yakin bukan setakat tak sampai 1 minit, bahkan tak sampai 10 saat sekalipun. Ini adalah pertumbuhan saya pada 2020, masih lagi ada time. Dan bila saya nampak potensi penjanaan pendapatan di bisnes Takaful ni pada tahun 2020, tepat 13 hari bulan November 2020, saya bertekad dengan sepenuh jiwa saya berhenti kerja office. Saya terus jump full time. Tuan faham tak? Masa tu saya dengan wife tak kerja. Suri rumah. Okey, suri rumah sepenuh masa. Even business online pun tak ada buat. Saya punya saving masa tu hanya dalam 4-5 ribu sahaja. Itu saja saving. Betul-betul dengan tawakal kepada Allah Taala, keep on berdoa, dan saya sebulan-bulannya tawakal Allah Taala, tapi bukan tawakal biar duduk atas kursi. Saya tawakal tu berusaha. Hari demi hari berusaha kuat, betul-betul pakai kudrat idea, akal fikiran dan kudrat kita punya ni lah, tulang pakrat ni untuk saya buat sale. Dan alhamdulillah saya punya accumulation lebih kurang 106,000 pada
2021 dan ini tak banyak, bagi saya tak banyak. Sebab saya yakin dengan sistem agensi yang ada dan demand dalam bisnes takaful itu sendiri, saya yakin by end of this year, insya-Allah income saya tak lari 20,000. Tuan-tuan faham tak? Cuba bayangkan tak? Umur saya 30 tahun tapi income dah 20,000, tuan-tuan. Saya tak kata 20,000 tu banyak sangat, tapi untuk umur macam saya ni consider okey. Sebab yang mana kalau saya still kerja office, mungkin 20,000 ni saya dapat pada umur 40. Yang mana sempat ke tak saya boleh earn pada umur 40? Entah saya meninggal dulu. Betul tak? Nampak tak betapa saya menjiwai bisnes takaful ni sehingga kan saya nampak potensi yang apa yang saya ada hari ini hasil daripada bisnes takaful ini. Okey, inilah yang saya nak cuba nak tunjukkan dekat tuan-puan. Saya yakin sangat-sangat tuan-puan pun sangat-sangat aware dengan berita ataupun isu-isu semasa macam ni. Okey, rakyat kembali tagih gaji lebih bermaruah. Nampak tak? Gaji minima sangat-sangat minima dan tak konsisten. Graf dia orang cakap tak directly proportional dengan kenaikan harga barangan ataupun inflasi semasa. Dan tengok berita kereta yang kedua. Kenaikan gaji minimum boleh dorong kenaikan harga barangan. Agak-agak tuan-puan, gaji naik, harga barang naik. Rasa tak? Tak rasa, betul tak? Kan? Contoh ibarat macam ni lah. Kita gaji naik 10,000, daripada 5,000 gaji 10,000 naik, tapi kita tambah lagi komitmen. Agak-agak kita punya kelapangan berbelanja tu sama tak? Macam gaji 10,000. Of course tak, sebab kita tambah lagi komitmen. Sama juga macam ni. Dan yang ketiga ni, kenaikan gaji tidak kurang 100%, wajar diberi pertimbangan. Pertimbangan bila kita nak impose, bila kita nak laksanakan, pertimbang bila kita tak tahu, sekadar pertimbang. Sedangkan minggu demi minggu, bulan ke bulan, tahun demi tahun, kalau kita run bisnes takaful, sangat-sangat kenaikan. Bayangkan bulan 1 saya punya kenaikan pendapatan tak lari 6 ke 700. Bulan 1 sahaja. Dan bulan ni insya-Allah ada lagi kenaikan. Sebab apa? Sale saya sentiasa ada setiap bulan. Nampak tak kat sini betapa lajunya kenaikan pendapatan dalam bisnes takaful. Nampak tak? Jadi yang mana dalam bisnes takaful 6 ke 700 kita boleh buat dalam sebulan sahaja. Sedangkan kalau saya still maintain kerja di office, saya nak dapat kenaikan pendapatan setahun dalam 600 ke 700 sangat susah dengan keadaan semasa yang ekonomi pun baru nak pulih, baru nak recover kan. Dan kita pun bersaing antara staff yang mana pandai audit sikit dapat lebih lah kan. Yang mana kita yang macam hati kering ni tak pandai nak cakap apa pun lah. Itulah kau dapat. Faham tak? Okay. Saya rasa bisnes takaful ni sangat-sangat hard work paid off. Itu yang saya nampak. Memang nampak sangat-sangat jelas. Hard work paid off. Sebab masa yang saya cakap tadi, betul-betul based on best effort basis. Kita bukan juga body HM dapat tak. Kita buat lebih, dapat lebih. Dan kejayaan saya dalam kejayaan demi kejayaan saya dalam industri takaful kan. Di kala orang merintih dengan harga barangan naik, inflasi makin tinggi, kenaikan pendapatan pun masih dipertimbang-timbangkan, bersaing sesama staff. Saya alhamdulillah, saya bukan nak menunjuk, bukan nak beriak, tapi saya nak mengatakan hakikat bila mana kita semua ada dalam bisnes takaful ni, semua kontes bulanan saya sapu habis. Kontes bulanan ni bukan semata-mata dapat poster. Poster ni menunjukkan pendapatan ataupun duit tepi yang saya dapat on top of production bonus yang saya dapat, on top of basic commission yang saya dapat. Nampak tak tuan-puan betapa sangat-sangat hard work paid off dan peningkatan pendapatan bulanan yang mendadak. 600 ke 700 agak mendadak sebenarnya kalau dalam masa sebulan. Dan 600-700 tu bukan hanya peningkatan dalam bulan Januari saja, bahkan setiap bulan selama 6 tahun. Okey, itulah yang saya dapat setiap bulan setahun. Okey kan, bonus sana sini. Okey, untuk tuan-tuan punya info, bonus sangat-sangat banyak dalam bisnes takaful. Production bonus, balance scorecard bonus, dan bonus leader lagi naik pangkat. Jadi nampak tak, bila bonus ni banyak cabang income kan, jadi
kita punya income ni lebih konsisten, lebih kukuh untuk kita apply loan sana sini, untuk kita beli kereta-kereta, apa-apa je lah, untuk kita bersedekah ataupun untuk kita bagi lebih dekat ibu bapa kita. Nampak tak? Dan of course, bila kita hard work kita ni paid off and kita divisualisekan, dapat banyak poster, tak rasa teringin ke kita punya pencapaian digambarkan dalam bentuk poster? Dan inilah pencapaian kita dan rekod. Mungkin kita boleh simpan dalam satu dedicated folder dekat phone kita untuk kita tunjuk dekat anak-anak kita di kemudian hari, kan? Betul tak? Untuk ada tunjuk dekat tim kita di kemudian hari. Nampak tak kepuasan dalam mengemudi kerjaya yang diurus sendiri? Macam saya tak kerja dengan Gem Magazine, saya kerja dengan bisnes Grace Takaful. Nampak tak? Bila saya dah CEO dan saya dah kuli kepada bisnes saya sendiri, kan, jadi satu kepuasan bila saya dapat apa yang hasil daripada usaha saya. Alhamdulillah lah. Okay. Dan insya-Allah saya dah nampak bayang-bayang lah, kan. Tak ada confirm, saya nampak bayang-bayang. InsyaAllah lagi 3 tahun saya mungkin boleh naik pangkat kepada group manager. Nampak tak? Kita dah nampak macam time base, kan. Kita tak lagi macam aku punya masa depan dekat bila kerja sini kita tak ada macam tu. Kita dah nampak lagi 2 tahun unit manager, lagi 3 tahun, lagi 5 tahun group manager. Nampak tak kat sini tuan-puan, kita dapat merencana perjalanan kita ni bukan sekadar naik pangkat, bukan sekadar dapat title, pendapatan pun turut naik. Nampak tak tuan-puan? Okey. Dan ini adalah pertumbuhan, sedikit statistik yang saya boleh tunjuklah. Okey, pertumbuhan bisnes Takaful specifically agensi Alhambra. Okey, dan untuk tahun 2020 kita punya production, group production Alhambra punya production lebih kurang 3 juta lebih. Nampak tak? Di kala pandemik melanda, banyak bisnes yang turun, tapi bisnes Takaful naik. Nampak tak? Dia kukuh. Sebab apa? Berbalik kepada apa yang saya cakap tadi, demand is always there. Bila mana pandemik melanda, demand ataupun awareness orang berkenaan dengan Takaful nak ambil. Especially hibah lah, kan. Bila takut pasangan yang selama ni berkongsi kewangan untuk bayar komitmen meninggal, at least kalau ada hibah Takaful, kita boleh dapat pampasan untuk meneruskan kehidupan, maintain standard of living lah. Okay, dan pada tahun 2021, di saat PKP sana sini, banyak bisnes tutup, kan, bungkus apa semua, kita nampak tak? Menaik, di Takaful menaik 4 juta lebih. Alhamdulillah, ini satu pencapaian yang sangat-sangat membanggakan dan sangat-sangat wow lah orang cakap. Jadi kalau banyak bisnes yang agak terkesan dengan pandemik ataupun PKP, bisnes Takaful naik. Dan ini satu lagi statistik yang saya ingin tunjuk. Full time dan part time agent dalam agensi Alhambra, 2% hanya full time dan 98% adalah part time. Nampak tak? Takkanlah 2% buat 4 juta. Of course, 98% ni mungkin menyumbang 3 juta dan lagi 2% mungkin menyumbang 1 juta. Nampak tak, puan? Jadi nampak tak, dengan sistem agensi ada, nampak tak, part timer pun boleh berjaya dalam agensi Alhambra. Jadi tak pelik. Dan benda ni memang already proven pun. Dengan statistik ni saya tunjuk, saya extract data ni daripada sistem ataupun agent portal yang mana memang direct dengan Great Eastern Takaful lah portal tu. Okay, apa yang saya boleh tawarkan dekat tuan-tuan? Okay, especially kemudahan. Okay, selalunya orang fikir aku tak nak komitmen lah, aku tak nak join business buat side income sebab nanti komitmen, kan, membebankan. Jadi agak-agak kalau kita tak perlu key in, ambil masa nak key in dalam sistem dan ada ready-made quotation, agak-agag ia satu yang susah tak? Mungkin kita just share dalam masa 5 minit dah settle, kan. Kita bagi kita punya bakal pelanggan tengok dulu. Okey, kau suka tak? Okey, tak suka, it's okay. Okey, yang kedua, admin agency yang bantu hal ehwal agent. Dan even agent kalau nak uruskan sendiri pun boleh, sebab berbalik yang saya cakap tadi, online oriented. Nak submit claim pun online, after sales service punya case pun kita boleh buat online saja melalui agent portal. Dan of course bimbingan 100% untuk berjaya dalam bisnes Takaful ni. Okay, agensi kita menyediakan training, minggu demi minggu, hari demi hari, bulan ke bulan, untuk make sure
kita punya agent dalam agensi ni well equipped dengan senjata-senjata sebelum dia berperang dekat medan. Nampak tak? Nampak tak betapa agensi kita ni memang betul-betul membimbing agent supaya berjaya. Bukan bila join tak tahu tak ketahuan ke tak apa kata apa tak ketahuan hala, tak tahu apa-apa kan. Lepas tu biar macam tu je. Bila time nak ajak bodek kan, lembut gigi dari lidah kan, lembut gigi dari gusi. Tapi bila dah join biar. Tak, agensi kita bukan macam tu. Betul-betul bimbing. Yang macam tuan-tuan nampak tadi yang JM Masjid ada share kan, dalam grup FB ada record video kan, kita sediakan this platform untuk kemudahan learning process agent. Okey, dan yang bestnya GE Graduation Takaful ni ada menjadikan platform career. Macam tadi tuan-tuan nampak lah, get busy first kan, get busy untuk full time, get busy first ni untuk part time boleh kan. Siap ada GE bagi bonus setiap bulan sebanyak 500 plus commission lagi. Bukan semata-mata 500, bahkan plus commission lagi. Nampak tak kawan? Part time pun boleh earn income bulanan secara konsisten kan. Dan adalah GPL untuk naik jadi leader dan ultimately group manager. Nampak tak? Ini adalah satu platform yang GE sediakan untuk agent supaya dia ada career path yang jelas. Okay, dan last kali yang kedua terakhir adalah kenaikan pendapatan yang berterusan. And of course, bila ada demand, ada sales setiap bulan, and of course kenaikan pendapatan bukan setakat setiap bulan, bahkan setiap minggu kan. Minggu ni kita close sale, minggu depan kita close sale. Ada saja kenaikan pendapatan, tak perlu tunggu setahun pun, dan tak perlu tunggu sebulan pun, bahkan minggu ke minggu pun ada kenaikan. Dan bisnes kita of course kalis inflasi. Memang kalis inflasi lah, sebab kenaikan pendapatan sangat laju. Dan yang bestnya, kita punya agensi ni menyediakan business proposal. Dan kita bukannya biar ejen terpinga-pinga. Kita menyediakan satu business proposal. Okay, kalau nak income yang macam mana, dan dari situ kita akan bimbing lah. Kalau kau nak income macam ni, ini yang kau kena buat. Kalau kau nak income macam ni, ini yang kau kena buat. Nampak tak? Bimbingan betul-betul hand hold, orang cakap. Betul-betul hand hold untuk membantu ejen-ejen yang baru join ni supaya berjaya sama-sama dalam agensi Alhambra. Okey, apa yang tuan-puan fikirkan lagi? Kan? Apa tuan-puan terfikirkan dan ingin bertanya sama ada kepada saya ataupun JM Mumaisi, boleh ajukan soalan. Boleh unmute lah, orang cakap kan? Boleh unmute. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih banyak newly promoted UM-an. Okey, alright. So, sekarang ni saya ambil masa lebih kurang dalam 5 minit hingga ataupun 10 minit untuk buka soalan kepada siapa-siapa sahaja yang nak tanya. Nak tanya, cuba tanya dia. Apa yang bermain di fikiran, tanya saja. InsyaAllah dia orang akan boleh jawab. Okey, rasa berdebar nak masuk, nak jadi keluarga kami ni, okey, apa yang bermain di fikiran? Korang boleh tanya. Okey, saya buka soalan. Ada ke? Kalau saya kalau tempat kerja saya petik je nama ni. Pada yang lain-lain nak tanya boleh tanya. Siti Soleha Siti Soleha. Okey, boleh. Ya, saya nak tanya. Saya join untuk Takaful ni sebagai part timer. Okay. Jadi kalau contohlah saya ni kadang-kadang ada buka, kadang-kadang tak jelas. Soleha tak jelas. Maksudnya ada lagi. Sekejap ya. Maksud saya kalau sebab part timers kadang-kadang ada masa, kadang-kadang tak ada masa untuk nak buat sale. Okey. Jadi saya nak tahu kalau sebagai part timers ni kalau dia tak aktif dalam untuk certain masa, dia dikira kira yang tak aktif ke? Maksud Siti Soleha ni tak aktif, di terminate ke macam tu ke? Ya betul.
Okey, siapa nak jawab? Cik Saya Maizi, jawablah Rahman. soalan ni. Untuk ejen, untuk usia ejen, kita ada maintenance quota. Kita punya maintenance quota ni bergantung kepada kuarter join lah. Macam untuk ejen rookie untuk tahun pertama ni, kuarter pertama dia punya kutipan 13,500. Dia based on yearly ya. Pengiraan dia sehingga 31 Disember. Bukan based on monthly ataupun quarterly. So tak jadi masalah lah sebenarnya. Kalau betul-betul buat range time boleh sebenarnya buat untuk cukupkan maintenance quota. So saya percaya hari ni Soleha dah dapat ejen kita lah. So nanti kita akan cerita detail lah tentang maintenance quota. Okey, terima kasih Cik Maizi. Alright, ada soalan lain? Ada komen daripada Syarul ni tentang perniagaan takaful ni. Betul lah sebenarnya bagus komen macam ni kan, dia punya ulasan tentang Ada soalan je, Ada soalan di tak ada chat? soalan lah. Ada. Orang yang compare quotation biasa in the end dia orang akan pilih syarikat apa? Saya tak baca tengok. Ada orang tanya daripada Siti Munira. Dia kata ada orang yang compare quotation biasanya in the end akan pilih syarikat apa? Alright. Eman, Najib Maizi, siapa nak jawab? Ataupun saya nak jawab ke? Okey, saya jawablah insya-Allah. Okey, Man. Jadi segi comparison apa orang cakap? Comparison quotation kan, then at the end orang pilih syarikat apa. Okey. Bila kita menyebut berkenaan dengan online business kan, yang tadi banyak saya ada juga saya sebut branding kan, nak dapatkan trust. Ejen takaful makin lama makin ramai masyarakat di luar sana nampak bahawa bisnes takaful ini boleh meraih keuntungan yang beratus atau mungkin beribu kali ganda. Jadi competition kan dalam kalangan ejen itu sendiri sangat kuat. Bukan sahaja antara company, bahkan dalam company yang sama sendiri competition agak kuat. Jadi apa keunikan ataupun keunikan diri kita, karakter kita untuk kita meraih tarikan masyarakat di luar sana supaya ambil dengan kita. Dan of course, firstly and foremost, consistent. Macam saya cakap tadi, consistent. Tuan-puan nak tak kalau dapat ejen yang tak konsisten kan, yang mana nak contact pun susah kan, nak contact pun susah, nak reply message pun mungkin tak balas kan. Of course kena konsisten. Dan yang kedua mesti aktif berkongsi dengan kita punya pelanggan, customer kita kan. Apa-apa berkaitan dengan update yang Grayson beritahu untuk customer, cepat-cepat update kita punya pelanggan kita supaya pelanggan kita nampak yang kita ni bukan hanya mengadap dia time dia nak apply dengan kita je kan, kita juga sentiasa up to date dengan dia. So dari sinilah orang kata dapat satu tarikan yang mana you are the chosen one. Dan sila-sila hari bulan orang setiap refer lagi circle dia, inilah ejen yang aku refer kau ni, bagus orangnya, nampak tak kasih nombor. Apa-apa pun berbalik kepada karakter kita macam mana. Okey, terima kasih banyak Eman. Alright, ada lagi soalan saya nak yang boleh diajukan? Bagaimana nak beralih kepada full time daripada part time ni memang kena bukan saja time management, kena konsisten. Maksud dia dari segi keuangan kan, persediaan segi keuangan. Dia first bila macam saya lah, contohnya saya dulu kan daripada zero income kan, kepercayaan kita siapa pemberi rezeki pada Allah tu, dia bukan saja percaya, bagaimana komitmen kita untuk kita benda ni bukan datang bergolek-golek tanpa kita usaha. So kalau kita nak, kita usaha dan kita percaya, kita buat. So itulah sebenarnya segi kewangan tu. Kalau betul-betul buat, insya-Allah boleh buat. Cuma sekarang ni nak cakap benda ni memang kena go through lah, sebab kalau kita just bagi advice ni, orang yang nampak apa yang saya buat sebelum ni kan, orang nampak apa yang saya buat sebelum ni, benda bukan senang. Tapi berbanding ejen sekarang ni dia lebih senang sikit sebab banyak sangat
financial assistance yang company bagi kan. Tapi kalau company bagi financial assistance pun no point kalau agency tak ada nak buat, tak grab the opportunity kan. So pun kena ada satu matlamat yang jelas lah nak buat kan. So sebab dah proven dah sebenarnya orang-orang yang part time ni ramai yang boleh jadi full time nya sebenarnya boleh nak buat kan. Okay, alright. So ada lagi ke soalan? Saya nak tanya. Boleh Encik Rasul. Alright. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam saya ni berminat untuk mulakan kerjaya dengan Gap B. So apa proses ataupun apa step seterusnya yang saya nak kena buat? Itu soalan saya. Nanti untuk IO akan kontak untuk register exam. Bila dulu exam nanti kita boleh register tu dekat Grayson Taraful lah ke Gap B. So pertama yang penting ialah untuk register exam lah. Exam memang ada, sentiasa ada pada hari bekerja. Okey, soalan lain? Okey, Cik Rasa ada nak tanya lagi ke? Tak ada dah. Nanti saya berurusan dengan saya punya IO lah kalau macam tu. Okay. Alright. Okay, next. Okay, baik. Kalau ada lagi soalan, kalau tak ada saya nak buat kesimpulan sedikit. Tak ada. Dah tak ada kot. Tak ada. Okay. So Ramai boleh ni kot, stop sharing. Man boleh stop sharing ke man? Okay, alright. So kepada yang dengar malam ni, saya tahu anda ada soalan tapi anda tak terjawab, tak terluah. Okay, satu je saya nak pesan. Sekiranya anda risau, anda ni tak ada iPad, anda tak ada pengalaman, jangan risau sebabnya agensi kita ni adalah satu-satunya antara agensi yang boleh tolong new agent yang tak ada iPad boleh submit. Segala quotation kita dah buat ready made. Nak dengan tak nak sahaja sebenarnya. Okey? Dan ramai yang berjaya dan ada kawan-kawan saya, teammate saya, diorang tak ada iPad pun tapi diorang boleh submit case dan dapat income bulan-bulan. So jangan risau, apa-apa pun saya doakan anda-anda semua yang bakal nak masuk dalam keluarga Alhamdulillah bersama dengan Grayson Taraful Berhad berjaya nanti. So kalau dah tak ada apa-apa, kita boleh tutuplah majlis kita ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-Nas. Okay, terima kasih semua. Okay, terima kasih. Okay, Terima kasih. Assalamualaikum.